Ramadan, takwa, bagaimana Ramadan menjadikan kita bertakwa, meningkat, dan juga kerja kita pun menjadi bertambah baik. Okey. Dan saya buat live juga di TikTok dan juga di Instagram. Semoga dapat manfaat dia lah ya, dan ilmu ni lebih tersebar sebab daripada live bersama dengan UTEM. Maka terima kasih kepada pihak Universiti Teknikal Melaka kerana sudi menjemput saya memberi tajuk yang sangat menarik ni. Okey. Jadi dalam hidup ini kita kena tahu apa makna kehidupan dalam kehidupan kita. Itu paling penting. Sebab itu, sorry to say, walaupun kita diterapkan dengan rukun negara, okey, bagus rukun negara itu untuk menyatu padukan rakyat negara. Bila kita bekerja di universiti, di institusi, maka ada pula piagam pekerja, piagam pelanggan, visi dan misi organisasi kita. Itu semua bagus. Tapi sorry to say, sometimes orang tak ikut pun. Dia tak dapat menjiwai pun visi dan misi piagam tu. Dan apa yang paling kita menjiwai sebenarnya adalah meaning of life ataupun values pada diri kita yang datang daripada meaning of life yang kita dapat dalam kehidupan. Sebab itu kita kena cari meaning of life tu. Itu yang akan menyemarakkan kita punya visi, misi organisasi, piagam pelanggan dan sebagainya. Jadi kalau saya tanya awak, apakah awak punya makna kehidupan bagi awak? Apakah nilai kehidupan awak yang memberi makna dalam kehidupan awak? Itulah yang akan kita bawa dalam kehidupan kita. Dan saya selalu bagi tahu kepada pelajar-pelajar saya, kita kena memahami dan memaknai bahawa hidup ni adalah anugerah, hidup ni kurniaan Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Tuhan lahirkan kita dalam kehidupan ni adalah untuk menikmati anugerah dia, mensyukuri dan kembalikan pada Tuhan. Hidup ini bukan ujian, hidup ini bukan kifarah. Kalau kita anggap hidup ni ujian, hidup ni kifarah, maka kita akan dapat macam-macam ujian, macam-macam kifarah dalam kehidupan. Datang daripada persangkaan kita kepada Tuhan. Ya, bila masa kita mendaftar menduduki ujian, tak ada. Tapi hidup ni adalah anugerah, adalah kurniaan Tuhan untuk kita menikmati, mensyukuri, berbuat baik, berkasih sayang dan akhirnya kembalikan semua tu kepada Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Tinggi. Jadi bila kita memaknai ini, maka tujuan kita dalam kehidupan adalah berkasih sayang, buat baik. Dan buat baik hati tenang. Dan hati tenang kita berkasih sayang. Berkasih sayang hati tenang. Dan dalam kerjaya, apabila kita berkasih sayang, bekerjasama, tolong menolong, kerja yang susah macam mana pun akan jadi mudah. Dan apabila kita berkasih sayang, tolong menolong, maka kerja yang macam mana berat pun akan jadi ringan. Tetapi kalau kita bergaduh, hilang kasih sayang, kerja yang berat akan bertambah-tambah berat sampai burn out nanti. Dan kerja yang ringan pun akan jadi berat kerana kita tidak ada kasih sayang, tidak ada keikhlasan dalam pekerjaan kita. Sebab itu meaning of life kita adalah berkasih sayang. Okey. Jadi tajuk pada hari ini, bagaimana bulan Ramadan ini akan meningkatkan takwa kita dan akan menjadikan kita pekerja yang lebih baik, lebih produktiviti dan juga ahli keluarga, ibu, ayah, rakan, anak yang lebih baik. Dan untuk memahami ini, kita kena memahami satu knowledge yang selalu saya ajar dalam mindfulness love therapy. Siapa ada ikut mindfulness love therapy angkat tangan? Ya, iaitu bagaimana kita duduk dalam kesedaran. Dan kesedaran yang paling tinggi adalah kesedaran tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Allah. Kita rasa kunci dia ialah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita duduk di sini, so tak ada apa lagi dah. Semuanya adalah kekuasaan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita hanya menikmati saja. Sebab itu,
hujung minggu ni saya buat webinar MLT. Untuk memahami MLT dan merasai MLT, kita kena faham 3 kunci saja. Yang pertama ialah kita kena memahami, merasai sebenar-benarnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita rasai kasih sayang dalam pemikiran, perasaan, urat nadi tulang kita. Kasih sayang Tuhan tu kita kena rasai sebenar-benarnya. Baru kita nampak hidup ni anugerah, hidup ni kurniaan. Baru kita buat kerja semua seronok, nikmat. Dan untuk merasai kasih sayang tu, kita kena duduk pada kasih sayang 3 kelopak tu. Baru titik bertemu titik tu. Kasih sayang tanpa syarat, kasih sayang tanpa pilih kasih, dan kasih sayang tanpa sebab. Belajarlah ya. Hadirlah hujung minggu ni. Dengan bayaran RM40 untuk 4 jam. Hari Sabtu dan Ahad kita mula jam 9.30 malam sampai 11.30 malam. Ya. Itu pun fee kasih sayang tu untuk komitmen. Bila ada komitmen tu, dia macam pengeras lah ya, orang dulu kata. Jadi benda tu jadi kita berazam, jadi komitmen kita untuk praktis dalam kehidupan sebab kita lebih menghargainya. Okey, jadi balik kepada, itu kunci yang pertama tadi, iaitu merasai kasih sayang Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah kita kena merasai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya walaupun satu zarah melainkan daya dan upaya Allah Tuhan. Rasai itu. Tiada daya dan upaya baru kita rasa nikmat tu. Sebab tu kalau dalam MLT, kalau orang tanya saya lah ya, apakah doa yang paling baik? Apakah doa yang paling baik? Dan MLT kita terangkan ada 3 jenis doa lah ya. Tapi doa yang paling baik ialah, wahai Tuhan, rasailah aku supaya aku sedar dan rasai tiada daya dan upaya aku walaupun satu zarah, melainkan semuanya daya dan upaya Engkau ya Allah. Yang menggerakkan Engkau, yang menghidupkan Engkau, yang berjalan, yang memperlihatkan, yang memberi nyawa, memberi nafas, semuanya kekuasaan Tuhan. Itulah doa yang paling best, itulah anugerah yang paling nikmat bila kita dapat rasa. Yang lain-lain tu semua tu akan selesai dengan sendirinya sebab kuasa kasih sayang tu. Dan kunci MLT yang ketiga adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembalikan segala-galanya. Habis. Okey, jadi untuk memahami konsep Ramadan itu berkat, semangat bertakwa meningkat dan bagaimana produktiviti meningkat, saya akan masukkan elemen mindfulness love therapy. Tapi kalau tak berapa detail, kalau nak detail nanti kena pergi persijilan tu ataupun workshop tu ya. Kalau persijilan penuh tu ada level 1, level 2, level 3 tu. Itu ada face to face dan ada juga online ya. Okey. Jadi untuk memahami bagaimana Ramadan ini meningkatkan produktiviti dan ketakwaan kita, kita kena memahami apa itu Ramadan. Jadi semua orang dah faham lah, semua orang dah tahu. Ramadan adalah satu bulan suci dan bulan mulia, bagaimana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berpuasa. Nah, sorry to say lah, dalam ceramah saya banyak guna istilah Tuhan. Sebab dalam program saya, biasanya ada orang Melayu, orang Cina, orang India. Kalau sampai Sabah, Sarawak tu ada orang Iban. Jadi saya guna istilah Tuhan tu lebih universal lah ya. Tapi Tuhan bermaksud Tuhan yang menghidupkan kita. Bagi orang Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, untuk memahami, jadi Tuhan telah hadirkan bulan Ramadan ni sebagai bulan yang mulia untuk kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, mensucikan kita dengan Tuhan. Tapi kita kena ingat satu benda pula, ya. Walaupun bulan Ramadan ni mulia ke, suci ke, tetapi yang menjadikan bulan tu suci, bulan tu mulia adalah diri kita. Sebab kita menganggap dia suci dan kita mensucikan diri kita sendiri dan kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, jadi orang lebih baik, mak ayah yang lebih
baik kepada anak-anak, jiran tetangga lebih baik dan membuang sifat-sifat negatif pada diri kita sendiri dengan izin Tuhan. Jadi maksudnya, datanglah 1000 bulan suci pun, 1000 bulan mulia, datanglah malaikat daripada langit. Tapi kalau kita tak nak mengubah diri kita, maka dia takkan ada apa-apa perubahan pada diri kita. Nah, sebab itu macam saya masuk dalam saya punya Instagram, saya punya FB kan. Saya kata ramai orang tak memahami makna puasa yang sebenar-benarnya. Iaitu bagaimana kita berpuasa untuk membuang dan menahan diri daripada perbuatan-perbuatan keji, pemikiran-pemikiran keji, benda-benda buruk dalam diri kita. Kita kena buang tu, sucikan jiwa tu. Nanti kita tenang. Itulah puasa. Ya? Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Nah, sebab itu, kalau definisi awal puasa itu ialah bagaimana menahan lapar dan dahaga, tak makan daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Bolehlah, itu definisi asas dia. Tapi definisi lanjutan puasa ialah bagaimana menahan diri daripada pemikiran negatif, perasaan negatif, tindakan-tindakan keji, hasad dengki, adu domba, sombong, rasuah, tak integriti, pemarah, dengki, khianat. Itu yang kita kena buang, kita kena tahan diri kita. Jangan buat, itulah puasa. Maka puasa tu, puasa 24 jam. Puasa selama-lamanya. Selagi kita ada hayat dan kita ada nyawa, kita kena berpuasa. Jadi, itulah jadikan hidup kita tenang. Dan itulah yang Tuhan nak dalam kehidupan, di samping puasa, menahan lapar dan dahaga itu sebagai lambang ataupun analogi ataupun simbolik atau pelatihan kita untuk membuang perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan kita. Okey, dan tahap yang ketiga puasa tu, itu adalah puasa merasai bahawa semuanya adalah kekuasaan Tuhan, tiada satu pun kekuasaan kita. Itu puasa la haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Okey, jelas Okey, siapa yang faham sikit sangat ni buat thumbnail? Siapa yang tak faham, no problem. Ya, kita akan memahami bahawa ilmu itu bertahap-tahap. Umpama cahaya di atas cahaya. Ada cahaya di atas cahaya lagi. Ada cahaya di atas cahaya lagi. Ada cahaya di atas cahaya lagi. Dan datang daripada satu cahaya yang tak padam-padam. Maka cahaya itu adalah tahap kepahaman. Di atas tahap kepahaman, ada kepahaman lagi. Di atas tahap kepahaman, ada kepahaman lagi. Ada di atas tahap kepahaman, ada kepahaman lagi. Dan akhirnya kita menyadari bahawa semua tahap kepahaman itu Tuhan yang memberinya. Dan kepahaman yang di bawah kena faham lagi naik di atas. Kepahaman yang di atas kena naik lagi yang di atas. Sampai apabila kita memahami kepahaman yang di atas, maka kita tak akan salahkan kepahaman yang di bawah tu. Tak akan salahkan. Sebab Tuhan juga yang memberi tahap kepahaman begitu. Jadi kalau kita salahkan dia, maka samalah kita menyalahkan Tuhan. Jadi tugas kita ialah bersama-sama mendidik agar lahir kepahaman-kepahaman baru yang lebih indah tentang kehidupan, tentang kerohanian dan sebagainya. Okey, cuma dalam isu psikologi, orang yang kepahaman di bawah ni, mereka suka menyalahkan orang yang di atas. Yang pemahaman di atas, kerana mereka belum memahami. Tetapi orang yang pemahaman di atas ni, dia tak lagi menyalahi orang yang di bawah. Sebaliknya berkasih sayang, bersilaturahim. Kerana itulah peluang dan tujuan untuk kita membantu dan menyedarkan orang lain. Ingat satu benda lah ya, selagi kita ada kasih sayang, kita boleh membantu dan boleh menyedarkan dan boleh bersilaturahim. Tapi apabila kita marah, kita bergaduh, kita berkonflik, kita tak ada lagi ruang untuk membantu, menolong dan menyedarkan tu. Sebab tu kunci tu adalah kasih sayang. Okey, jadi untuk memahami Ramadan tadi, dalam mindfulness love therapy, kita selalu ajar, kita kena memahami dua benda dalam kehidupan ni. Okey, belah kiri saya adalah dipanggil keagamaan.
Dan belah kanan saya dipanggil kerohanian. Okey. Okey. So adakah agama dengan rohani ni sama? Cuba jawab. Adakah agama dan rohani ni sama? Tak. Tak sama. Agama dan rohani ni tak sama. Dia sangat berbeza. Okey. Agama adalah ilmu-ilmu ataupun nilai-nilai yang berasaskan satu agama, yang melahirkan ritual-ritual agama. Rohani adalah nilai-nilai yang diperolehi daripada aktiviti, ilmu, ritual satu agama yang menyebabkan keterhubungan dengan Tuhan. Jadi tak sama. Okey, dan semua amalan-amalan spiritual kita, semua amalan-amalan agama kita, ibadat kita, tujuannya adalah untuk dapatkan nilai rohani. Sebab itu apa-apa amalan yang tak sampai kepada nilai rohani, dia tak sampai kepada Tuhan tu. Sebab tu puasa kita mesti sampai kepada Tuhan. Macam mana nak tahu sampai kepada Tuhan? Kita sendiri tahu, kita sendiri dapat rasa. Dan Tuhan tu, itu Tuhan punya kerja. Jangan masuk urusan Tuhan. Jangan masuk urusan roh. Yang penting kita rasa pada hari ni, saat ini, ketenangan dan kenikmatan puasa itu menjadikan kita lebih tenang, lebih baik, lebih berakhlak mulia. Okey, so kita jelaskan. Okey, jadi apakah contoh aktiviti dan kepahaman dalam agama? Adalah puasa, zikir, mengaji, solat, pergi umrah, pergi Mekah. Ini semua adalah aktiviti-aktiviti, ritual-ritual keagamaan datang daripada ilmu kepahaman agama. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan nilai rohani. Okey, apakah itu nilai rohani? Nilai rohani adalah seperti kasih sayang, jujur, integriti, rajin, kerjasama yang terhubung dengan sifat-sifat Tuhan. Senang cerita, tengoklah sifat 99 nama Tuhan tu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Itulah ya, sifat-sifat Tuhan tu. Jadi sifat-sifat Tuhan yang Maha Kasih Sayang tu ada pada diri kita sebagai anugerah Tuhan kepada kita. Sebab itu apabila kita merasai sayang kepada anak kita, sayang kepada keluarga kita, sayang kepada kerjaya kita. Okey, cuba buat sikit. Okey, cuba duduk. Okey, cuba bayangkan suami kita, isteri kita, anak kita, bayangkan wajah dia, sebut I love you. Okey, bayangkan ahli keluarga kita sayang, bayangkanlah senyum pada kita, sebut I love you. Okey, buat lagi sekali, bayangkanlah senyum. Kita rasa suka, bahagia, sebut I love you. Okey. Okey, saya tanya awak. Adakah perasaan itu, sayang itu milik awak? Tak. Sayang tu bukan milik kita. Sayang itu adalah milik Tuhan, milik Allah. Maka dengan kasih sayang Allah, maka Allah telah memberi perasaan kasih sayang itu kepada kita. Untuk kita menikmati dan merasai kasih sayang, seronok, happy, menikmati kasih sayang anugerah Tuhan. Tapi kasih sayang itu bukan milik kita. Dia hanya kurniaan dan anugerah Tuhan saja. Sebab tu Tuhan suruh kita menikmati sifat dia, menikmati anugerah dia, menikmati kurniaan dia. Sebab itu dikatakan bahawa seluruh langit dan bumi dan isinya adalah milik Tuhan. Tiap satu pun milik Tuhan. Nampak? Kasih sayang pun kita tak ada. Jadi apa nak dikatakan milik kita? Kita menikmati saja. Okey. Jadi semua amalan-amalan puasa, keagamaan, sembahyang tu tujuan dia adalah untuk dapatkan nilai rohani. Sebab tu disebutkan, Allah sebut berpuasa telah disuruh kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu berpuasa. Tujuan dia adalah untuk mendapat takwa. Tujuan dia untuk mendapat takwa. Jadi apa tujuan puasa? Amalan rohani, amalan agama untuk mendapat nilai takwa. Takwa itu adalah nilai rohani. Jadi siapa yang puasa tapi tak sampai kepada takwa, tak jadi takwa, tak sampailah. Ya, jadi apa itu takwa? Jadi takwa itu hati baik, pemikiran baik, perasaan baik datang daripada pemikiran dan perasaan dan tingkah laku tu jadi baik. Sebab itu Tuhan sebutlah Al-Quran,
Mereka yang mengingati Allah, mempercayai Nabi, Rasul, berbuat baik, memberikan harta yang disayangi kepada orang lain, tidak memungkiri janji, bersabar, menunaikan solat. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam ayat Quran last tu. Bukan begitulah tafsiran konsep dia. Jadi apa itu takwa? Takwa itu adalah orang yang mempunyai ilmu, pemahaman-pemahaman yang benar tentang Tuhan, dan daripada ilmu pemahaman tu melahirkan sifat-sifat baik, seperti tak cakap bohong, amanah, tak menipu, bersabar, jujur, memberi makan orang susah. Itulah takwa. Jadi awak nak cari mana lagi takwa? Tafsiran tu semua ada dalam Al-Quran tu. Ya. Okey, jelas kan? Okey. Jadi bila kita dah faham, amalan puasa tadi ialah untuk meningkatkan takwa, iaitu pemikiran perasaan kita jadi baik. Sama juga dengan solat. Kenapa kita solat? Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita solat tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kita solat tapi tetap buat jahat, mengata orang lain, adu domba orang lain, fitnah orang lain, lepas tu cakap kasar, balik pukul anak, pukul isteri, maki hamun anak, pemarah, solat tak ada tu. Ataupun solat tu tak sampai kepada nilai-nilai rohani. Jadi macam mana Tuhan nak pandang? Sebab tu kita kena memahami bahawa tujuan solat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi lagi banyak kita solat, maka hati kita tenang, terdekat dengan Tuhan Allah. Kita pun jadi baik, pemikiran baik, perasaan baik, cakap baik, bersabar, penuh kasih sayang dalam kehidupan kita. Maksudnya berkesanlah solat tu pada kita. Tapi ramai orang yang solat, mengaji, tapi benda tu menjadikan dia semakin angkuh, semakin takbur, belagak, rasa dia benar, menyalahkan orang lain, mudah menghukum orang lain. Itu tak betul tu. Itu belum faham lagi tu. Itu belum memaknai kehidupan lagi tu. Ya, kita hanya perlu diam, rasai nafas dan mohon petunjuk Allah. Ya Allah, berilah aku kepahaman, berilah aku ketenangan, berilah aku petunjuk dan hidayah-Mu. Engkau pasti memberi petunjuk. Pasti kau memberi petunjuk. Kerana kau maha memberi petunjuk, pasti. Yakinlah ya. Cuma kita jangan judge saja. Kita jangan hukum. Sebab judge dan hukum tu milik Tuhan. Kita hanya perlu lalui, nikmati, ambil pengajaran dan jalan terus. Okey, jelas kan? Sebab tu kita kena memahami semua amalan-amalan keagamaan yang kita buat hari ini, tujuan dia untuk mendapatkan nilai-nilai takwa tu. Ataupun jadi baik, produktiviti meningkat. Kalau tak, belum lagi tu. Kita kena tingkat lagi kepahaman. Okey, sama juga kenapa kita berkorban. Korban binatang pada hari raya Aidiladha tu. Dan Tuhan sebut tu. Al-Quran, sesungguhnya darah dan daging itu tidak sampai pada Tuhan. Yang sampai pada Tuhan adalah ketakwaan kamu. Sebab itu, semua amal ibadat puasa kita adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan pemikiran kita, perasaan kita daripada perkara-perkara keji dan mungkar yang buruk. Kembali merasai kasih sayang, ketenangan, maka hidup kita pun tenang, orang lain tenang, hidup kita happy. Jadi jadikanlah puasa ini ruang untuk kita membuang perasaan malas, suka dengki, adu domba, fitnah orang lain. Nanti kita tak tenang tu. Nanti hidup kita tak keruan tu. Nanti kita tak faham apa makna dalam kehidupan kita. Okey, jelas Okey, jadi bila kita memahami ini, maka kita sedar satu benda, bahawa semua aktiviti kerohanian, aktiviti ritual kita, keagamaan kita, puasa, semayang, sedekah, sama juga Tuhan sebut Al-Quran tu. Sesungguhnya sedekah itu membuang perasaan kikir. Sedekah itu membuang perasaan kedekut. Sebab tu kena sedekah. Sedekah ni dia akan mengikis sifat negatif kita kedekut tu.
Jadi kalau awak tak nak sedekah, awak masih ada kedekut tu. Jadi sedekah. Nanti dia akan buang perasaan kedekut tu jadi pemurah. Pemurah, ihsan itulah sifat Tuhan yang terhubung dengan sifat Tuhan. Jadi matlamat kita ujungnya adalah nak terhubung dengan sifat Tuhan. Sebab itu, untuk terhubung dengan sifat Tuhan adalah merasai kasih sayang Tuhan. Sebab itulah kerohanian sampai kepada Tuhan tu sebenarnya adalah sampai kepada sifat-sifat Tuhan. Sampai kepada Tuhan bukan sampai dengan janggut yang panjang, jubah yang besar, serban yang besar. Tapi kan nak buat begitu tu hal dia lah, ya. Pulang daripada dia. Tapi sampai pada Tuhan tu adalah apabila jiwa kita, hati kita, perasaan kita terhubung dengan sifat Tuhan. Ataupun terlahir akhlak-akhlak yang mulia pada diri kita. Itulah Nabi ajar kita. Maka pemikiran kita selalu memikirkan tentang kebaikan, membantu orang lain, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, memudahkan orang lain. Perasaan kita pun nak ihsan, kasihan, sensitif pada orang lain. Nak cakap satu benda tu takut orang lain terasa, nanti dia sedih. Maka kita sangat bijak dalam komunikasi. Dan kita senang menolong orang lain, memudahkan kerja orang lain. Orang naik pangkat, dia layak, dia memang okey naik pangkat dan ditunjukkan komitmen lulus. Ini tak adalah kita sorok borang dia, sorok borang tu, simpan borang dia, halang dia naik pangkat. Itu tak bagus tu. Ya, kita kena memudahkan orang lain seperti mana Tuhan telah memudahkan kita. Okey, jadi bila kita memahami ini, dulu ada satu saja ni pada student master saya, ada satu student master saya tu kata kat saya. Dia kata, "Prof, betul lah Prof kata, amalan keagamaan kita perlu meningkatkan sifat-sifat baik, sifat-sifat Tuhan dalam diri kita." Sebab di sekolah dia ada satu cikgu ni, ustazah dia kata. Dia suka ajar budak mengaji, ajar agama dan sebagainya. Tapi walaupun amalan agama dia tinggi, dia mengaji pandai, tetapi dia ada satu sifat. Dia suka adu domba cikgu lain, burukkan cikgu lain, sampai berlaga-laga cikgu tu bergaduh. Dan bila cikgu tegur dia, marah dia, kenapa buat begitu, dia mengamuk, dia marah, dia tengking, dia nafikan, bergaduh dengan orang sana. Kan? Jadi maksudnya apa? Walaupun pengetahuan agama dia tinggi, amalan agama dia tinggi, dia berpuasa, semayang dan sebagainya, tetapi sifat-sifat baik Tuhan dalam diri dia tu kurang. Maka dia tak sama, dia tak selaras. Bukan itu tujuan Tuhan hidupkan kita dalam kehidupan ni. Jadi kita kena muhasabah dan cek diri kita balik. Adakah solat kita itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Adakah puasa kita hari ini meningkatkan ketakwaan kita? Adakah sedekah yang kita buat itu berjaya menghilangkan perasaan kedekut, kikir, benda-benda negatif pada diri kita? Jika tak, diam, tarik nafas, maknai semula kehidupan ini. Apa tujuan Tuhan hidupkan kita? Apa yang perlu kita buat dalam kehidupan kita? Maka tersedarlah kita. Maka sebenarnya Tuhan nak apa kita buat dalam kehidupan dua benda saja. Yang pertama, Tuhan nak kita buat baik. Yang kedua, Tuhan nak kita sedar bahawa yang berbuat baik itu bukan diri kita, tetapi adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan. Kerana kita tiada daya dan upaya, melainkan semuanya daya dan upaya Allah. Tuhan nak itu je. Sebab dia maha kaya. Tuhan nak kita sedar itu je. Sebab tu macam Al-Quran tu dia sebut, ya, dia kata, barang siapa berharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah berbuat baik dan tidak menyekutukan Allah dalam sesuatu apa pun. Buat baik dan tak menyekutukan Allah, tak syirik. Buat baik maksudnya kita buat baik, tolong orang lain, ihsan, sayangi diri, sayangi keluarga, bantu orang lain, kerja bersungguh-sungguh. Dan tidak menyekutukan Allah tu sedar bahawa kita tiada daya dan upaya, tiada kuasa, dan makhluk tidak ada apa-apa kuasa walaupun satu zarah, semuanya kekuasaan Tuhan. Sedarlah dalam pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, maka hidup kita lebih indah, hidup kita lebih tenang, dan kita rasa kita tak ada apa-apalah dalam kehidupan ini, melainkan merasai kasih sayang Tuhan dan menyebarkan kasih sayang Tuhan.
Sebab itu bagi pelajar yang dah faham MLT ni, bila jumpa saya, dia selalu cakap dengan saya. Dia kata, Prof, kita ni jabatan kasih sayang. Kita ni hanya jabatan kasih sayang. Yap, betul. Teruskan sebarkan kasih sayang. Maksudnya kasih sayang pun kita tak ada. Kasih sayang tu pun milik Tuhan. Kita ni, badan kita ni hanya alat saja sebagai jabatan yang Tuhan cipta untuk sebarkan kasih sayang melalui jasad kita. Kan? Jadi jadi kita ni hanya jambatan sajalah. Buat baik sajalah untuk menyatakan sifat Tuhan yang maha baik dalam alam semesta ini. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila kita memahami ini, maka nyatalah puasa itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Sebab kita sedar bahawa puasa yang kita buat ini bukan menahan lapar daripada terbit matahari sampai jatuh matahari. Bukan itu semata-mata. Tetapi puasa adalah menahan diri, pemikiran, perasaan kita dari perbuatan keji, perbuatan hina, perbuatan mungkar. Seperti apa? Seperti bercakap belakang, adu domba orang lain, fitnah, hasad dengki, jatuh menjatuhkan, berpuak-puak dalam organisasi. Tak bagus tu. Pemalas, hilang integriti, ambil rasuah. Kan? Jadi kita kena menahan diri daripada perbuatan tu. Itulah dikatakan puasa itu memberikan ketakwaan. Puasa itu meningkatkan ketakwaan. Sebab kita tahan nafsu jahat kita. Kita tahan perbuatan jahat kita. Kita tepis benda-benda buruk berlaku pada pemikiran kita yang bawa kepada fisiologi dan perasaan kita. Maka jadilah kita baik, tenang, nikmat dalam kehidupan. Sebab itu jadikanlah bulan puasa ini bulan untuk membersihkan hati, mensucikan hati dan buang benda-benda buruk tu. Supaya kita tenang. Apabila kita buang benda-benda buruk menjadi takwa itu, apa yang kita dapat? Hati tenang. Kita dapat hati tenang. Bila hati tenang, kita masa makin dekat dengan Tuhan. Bila makin dekat dengan Tuhan, hati makin tenang. Bila hati makin dekat, tenang makin dekat dengan Tuhan. Bila makin dekat dengan Tuhan, nanti lahirlah sifat-sifat Tuhan. Nyatalah sifat-sifat Tuhan dalam pemikiran, perasaan dan jasad kita. Penuh kasih sayang, ihsan, tolong-menolong, menuju kesempurnaan, pemaaf. Itulah sifat-sifat dalam kehidupan kita yang kita lakukan dalam kehidupan dan hidup kita jadi indah. Sebab itu Tuhan dah bagi contoh dah cantik dah dalam kehidupan kita. So kalau kita tengok kisah seorang perempuan tu, ya, seorang pelacur tu. Ingatkan kisah tu? Ada satu perempuan pelacur. So pelacur apa kerja pelacur? Tahulah kan, kerja pelacur lah. Ya, tapi walaupun begitu, ya, satu hari dia keluar, maka dia tengok ada seekor anjing dan nyaris mati kerana haus. Dia tengok anjing ni, kesiannya anjing ni. Nanti dia mati, dia haus. Dia pun keluarkan kain selendang dia. Dia pun ikat pada timba. Dia pun masukkan dalam perigi. Dia ambil air tu, dia bagi anjing tu minum. Dan dia rasa seronok, puas, nikmat. Bestnya dapat berkhidmat pada anjing tu. Memberi anjing tu minum. Seronok, nikmat. Maka Tuhan ampunkan dia. Maka memberi dia ganjaran syurga. Sebab itu kita kena buat baik saja. Adakah perempuan itu membuat banyak amal ibadat dan sebagainya, ya? Dia buat baik. Sebab itu Tuhan nak kita buat baik dalam kehidupan ini. Tuhan nak bagi contoh bagus dah. Contoh baik dah tu. Dan semasa perempuan pelacur itu memberi minum anjing tu, adakah diharapkan balasan daripada anjing tu? Tak. Adakah dia pilih kasih? Tak. Adakah dia membuat itu dengan bersebab? Tak. Itulah kasih sayang tiga kelopak tu. Memberi minum anjing tanpa sebab. Tapi sebab dia suka, dia happy, dia seronok. Sebab sifat kasih sayang tu, ihsan tu memang ada pada diri dia. Dan dia beri minum anjing tu tanpa pilih kasih. Dia anjing ke, dia unta ke, dia baik ke, dia jahat ke, dia buat baik. Tu yang Tuhan nak pada hidup kita tu. Yang ketiga, dia buat baik tanpa harapkan apa-apa balasan. Nikmat. Sebab itu, untuk jatuh dalam cinta Tuhan, jatuh dalam cinta
alam duduk pada titik bertemu titik, iaitu kasih sayang kita sama dengan kasih sayang Tuhan. Sebab kasih sayang pada diri kita ni sebenarnya adalah kasih sayang tu sifat Tuhan, bukan sifat diri kita. Sebab kita tidak ada apa-apa walaupun satu zarah, semuanya milik Tuhan. Maka nak samakan kasih sayang Tuhan dengan kasih sayang diri tu, supaya kita tenang, kita menikmati kehidupan, maka duduk pada kasih sayang 3 kelopak. Itulah titik bertemu titik. Kita dah praktis tu, kita dah buat dalam kehidupan. Dah ada dah benda tu bagi kita. Cuma dia tertutup dengan keegoan, keangkuhan, dengan salah faham kita. Jadi murnikan balik, bercahayakan balik, tenangkan balik. Nanti kita rasa nikmat dalam kehidupan tu. Kasih sayang tanpa syarat, nak buat baik pada siapa buat saja. Kasih sayang tanpa sebab dan kasih sayang tanpa pilih kasih. Umpama cahaya matahari naik waktu pagi tu kan, cahaya matahari naik waktu pagi, menyinarkan cahaya matahari tu. Siapa yang dapat cahaya matahari tu? Semua orang dapat. Cahaya matahari tak pernah pilih kasih. Oh, pergi rumah A saja, tak pergi rumah B. Oh, pergi rumah B saja, tak pergi rumah C. Oh, pergi rumah Ali saja, tak pergi rumah Minah. Tak. Kan? Cahaya matahari tu bagi semua rumah. Cahaya matahari tak pernah pilih kasih. Cuma orang tu nak buka pintu rumah tak? Untuk menghargai, menikmati dan menggunakan cahaya matahari tu. Sebab itu Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan beri semua pada kita. Tapi bagaimana kita mensyukuri dan mempergunakan, dan kurniaan anugerah itulah yang membezakan kita. Sama juga, ya. Bila kita lahir saja dekat dunia ini, setiap orang lahir daripada perut mak kita, kita pun tak ada oksigen. Lahir saja, tarik oksigen. Tuhan tak pernah membezakan. Ali dapat oksigen grade A, Abu dapat oksigen grade B, Aminah dapat oksigen grade C, tak ada. Semua orang, semua manusia mendapat oksigen yang sama. Tuhan tu maha adil, Tuhan tu maha saksama. Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan tak pernah membeza-bezakan. Kita hitam ke, kita putih ke, kita tua ke, kita muda ke, kita baik ke, kita jahat ke. Tuhan sayang semua. Tuhan sayang semua. Sebab itu, bagaimana kita tenang, kita happy, kita kaya, kita bahagia, kita seronok, kita tak, kita derita, bergantung kepada diri kita. Sama juga Tuhan telah memberi kita otak. Jadi sama tak otak saya dengan otak Ryan Shop? Sama? Sama tak otak saya dengan otak Aminah? Sama? Sama tak otak saya dengan otak Muhammad Aziz? Sama? Berapa berat otak kita? Lebih kurang dalam tak sampai 1 kilogram kan. Dia warna putih ke kuning-kuningan otak. Setiap otak sama, tak pernah beza. Tuhan beri kita otak samalah. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, Mak Saleh ke, Negro ke, sama saja. Tuhan tu maha adil. Tuhan tak pernah membezakan. Oh, otak Mak Saleh 5 kilo, otak Melayu 2 kilo, tak ada. Otak Melayu 3 kilo, otak Cina 2 kilo, tak ada. Sama je. Tapi kenapa ada orang pandai, kenapa ada kurang pandai, kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang derita? Sebab bagaimana kita menggunakan pemikiran kita, mensyukuri pemikiran kita, mencari alternatif, bekerja, merasionalkan, bersyukur, menambah baik diri. Itulah membezakan kita. Tuhan beri kita sama saja. Sebab itu, dah hidup ni, kita jangan dengkilah jika orang tu berjaya. Jangan dengki, sebab dia berusaha. Jangan dengkilah dia berjaya, dia buka kedai, dia kaya, keluarga dia bahagia, dia jutawan. Kan? Tetap ada sumbangan dia kepada negara, kepada orang lain. Dia sediakan kemudahan kita untuk transport, kemudahan kita kedai runcit, dia bayar cukai, dia gajikan pekerja. Tetap ada sumbangan dia kepada negara kita. Ya? Cuma kita pula kena membangunlah. Kita kena membina, membangun, memperkembangkan. Itulah tujuan kita, sebab Tuhan beri otak pada kita. Tapi masalah kita, apabila hati kita tak betul, kita tak, jiwa kita tu ada masalah,
Kita tak nak berusaha, kita tak nak maju, kita tak nak berfikir, tak nak mengkaji sains. Tapi bila orang tu maju, orang tu kaya, dia berada, dia beli bangunan, dia maju ekonomi, kita dengki. Bila ada dengki tu, kerja kita macam-macam lah. Buat itu, buat ini. Ya. Sabotaj sana, sabotaj sini, buruk sana, buruk sini. Tapi kita tak nak berusaha. Jadi nanti kita tak majulah, ya, tak maju. Ya, sebab itu kita kena berfikir, belajar, memajukan, memperkembangkan, barulah kita berjaya. Kan? Okey, sebab itu bagi orang yang berkesedaran tinggi dalam bulan puasa ini, kita tak banyak menyalahkan orang lain. Tapi kita menyalahkan diri sendiri supaya kita dapat perbaiki diri sendiri, kita cepat sampai. Sebab tu lah hidup ni, kalau kita suka tengok salah orang tu, salah orang ni, orang tak betul, orang ni tak betul, orang tu jahat, orang tu prasangka kita, dia niat jahat, dia dah lama rancang, kita saja yang tak. Jadi perjalanan kita jadi lambat. Kita lambat maksudnya lambat mencapai ketenangan, lambat mencapai kejayaan, lambat mencipta ketamadunan. Sebab energi dan tenaga kita habis. Fokus dengan orang ni jahat, fokus dengan orang ni tak suka kita, orang ni musuh kita, orang ni buat jahat pada kita, dia ni fitnah kita, dia ni telah buat benda buruk pada kita. Jadi perjalanan hidup kita jadi lambat. Banyak krisis, banyak konflik, kita tak boleh maju ke depan dan lambat sampai kepada destinasi iaitu ketenangan diri, majukan diri dan menikmati kehidupan. Sebab banyak sangat orang yang buat jahat dengan kita. Banyak. Agaknya orang-orang tu tak ada benda lain nak fikir. Fikir nak buat jahat pada kita je. Tak ada. Setiap orang sibuk fikir nak majukan diri sendiri, nak bangunkan diri sendiri, nak bangunkan ekonomi, nak bangunkan keluarga. Tak ada orang tak ada masa lah nak fikir nak jatuhkan awak, nak jatuhkan burukkan awak. Kan? Jadi, bila kita selalu fikir orang lain dan menyalahkan orang lain, hidup kita jadi panjang, banyak konflik dan kita lambat sampai. Tapi kalau kita selalu fikir diri sendiri, lihat diri sendiri, baiki diri sendiri, apa yang perlu saya baiki? Oh, saya kena baiki kemahiran komunikasi saya. Wah, kita kena baiki kemahiran teknologi. Kita kena baiki bagaimana untuk berdamai dengan takdir, tenang, bagaimana memaafkan, bagaimana menambah ilmu, coping skill baru. Jadi baiklah kita, eloklah kita, bertambahlah kita. Sebab kita lihat kepada diri sendiri. Tengok pada diri sendirilah. Janganlah asyik tengok salah orang je. Kan? Sebab, okey. Dan yang ketiga, kalau nak lagi cepat sampai, bahawa kita tak fikirkan sangat orang, kita tak fikirkan sangat masalah diri kita, maka kita hanya fokus kepada pembangunan, menikmati kehidupan, menikmati kehidupan, nanti kita tenang. Sebab tu kena betul mentaliti tu. Sorry to say lah ya. Orang kita ni kena memaknai semula kehidupan. Memaknai semula kehidupan. Baru kita boleh tenang, baru kita boleh bahagia. Sebab itu sekarang ni banyak isu boykot. Boykot Israel, boykot McDonald, boykot Starbucks ya. Boykot pasar raya dan sebagainya kan ni. Tak apalah ya. Sekali-sekala kita bolehlah gunakan kempen boykot itu untuk menunjukkan kekuatan, kesatuan hati itu boleh ya. Sebab kita tengok Israel pun memang jahat. Dia kat Rafah tu dia buat jahat sangatlah. Kesian orang Palestin kan. Tetapi kita kena ingat satu benda, boykot adalah tindakan yang paling lemah bagi orang yang rasa dia kuat. Boykot adalah tindakan yang paling lemah bagi orang yang rasa dia kuat. Kalau kita betul-betul nak kuat, kita kena membina, mencipta, membangun, memperkembangkan, mencipta lagi, membangun, memperkembangkan, mengukuhkan. Itu baru hebat. Jadi maksudnya, jangan asyik terlalu memboikot sampai lupa untuk membangunkan diri, memperkembangkan diri, menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi, jaringan. Kata nanti kita tak maju mana tu. Kita makin jatuh tu. Kita makin terjerumus ke lubang gelap kan. Jadi sedarlah ya. Sebab tu dalam hidup ini, dalam keagamaan, spirituality, Tuhan suruh kita membangun ketamadunan.
Bila kita membangun ketamadunan, maka masyarakat dapat hidup ketenangan dan keindahan. Barulah indah, barulah happy, barulah gembira. Seperti mana saintis mencipta cahaya, lampu, elektrik dan akhirnya bandar-bandar, kampung-kampung terang benderang. Seperti mana saintis mencipta kapal terbang yang besi boleh terbang. Dan terbang pula bukan terbang seorang. Dia boleh terbang bawa beratus-ratus orang naik kapal terbang tu. Kan? Kita pun boleh naik kapal terbang pergi Mekah, pergi Turki, pergi Mesir, pergi New York. Ya? Berjalan memudahkan kehidupan. Sebab tu kita kena mencipta ketamadunan. Kita kena membangunkan. Okey, jadi bila kita memahami ini, maka jelaslah kita bahawa semua aktiviti etika agamaan, solat ke, semayang ke, zikir ke, pergi Mekah ke, untuk menjadikan kita baik, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk menjadikan kita rendah diri, membangunkan diri kita sendiri dan jadi baik dan tak ada lagi hasad dengki adu domba tu. Sebab itu benda yang paling utama untuk kita boikot, benda yang paling utama untuk kita boikot ialah boikot sifat-sifat jahat dalam diri kita. Suka adu domba, fitnah, jatuh menjatuhkan, hasad dengki, memburuk-burukkan orang lain, menjaja kesalahan orang lain, menekan, menjatuhkan, suka tengok orang jatuh, bergaduh, masam muka, berpuak-puak dalam organisasi. Itulah yang kita kena boikot. Ya, itu yang kita kena boikot dalam diri kita. Boikot terus boikot. Ya, selagi kita tak boikot sifat jahat dalam diri kita tu, kita tak boleh maju jauh lah, ya. Kita tak boleh berkembang jauh sebab energi dan tenaga kita habis dalam kehidupan ini. Sebab itu dalam hidup ini, pemaziran yang paling membazir ialah bila kita fokus kepada pemikiran negatif, kita fokus tenaga kita buat benda-benda jahat, layan benda-benda buruk, adu domba dalam organisasi, orang kata kita, menyebabkan kita penat, kita letih, tak boleh tidur malam, kita pun menangis, balas balik kata-kata buruk dia tu, lepas tu fikir lagi, lepas tu usaha pula macam mana nak jatuhkan dia pula, nak balas kejahatan dia. Itulah pembaziran energi yang paling membazir sekali. Akhirnya sedar tak sedar umur kita makin meningkat, makin meningkat, dah hujung tahun, lepas tu kita pun nak pencen. Tak sempat membangunkan karakter, kehidupan kita sendiri dalam kehidupan ini. Sebab tu jangan membazirkan energi kita lah, ya. Sayangi diri kita, sayangi energi kita, bangunkan diri kita sendiri, bangunkan diri kita sendiri. Sebab itu satu ketika kita tak peduli lagi tentang masalah-masalah itu, masalah ini. Kita tak peduli tu, bukan masuk tak ambil peduli langsung. Kita ambil peduli tapi tak masuk dalam cerita tu. Kita tak beremosi, tapi kita sibuk untuk tenangkan diri kita, belajar ilmu, pengetahuan, bahagiakan keluarga kita, happy dengan keluarga kita, tenang, seronok, nikmati kehidupan. Sebab itu ada satu kawan saya, lama tak jumpa saya, dia ni eksekutif bank. Dia jumpa saya, dia kata, "Ziz, tahu tak, aku dah block semua grup-grup politik, grup-grup WhatsApp yang berpolitik." Sebagainya dia block. Kenapa block kata? Sebab dulu bila dia suka masuk itu, lepas tu dia dengar cerita itu, berprasangka ini, masuknya sampai dia rasa jiwa dia tak tenang. Sampai dia rasa banyak musuh. Sampai dia rasa tak boleh tidur malam. Sampai dia rasa pemarah. Sampai dia rasa tak tenang. Macam dia rasa dia nak bergaduh, nak berlawan, tak tenang. Ya, sian kat dia. Lepas dia block tu dia rasa dia tenang. Happy life, ya. Sebab itu jangan dekati benda-benda toksik lah. Kalau awak kuat, okey lah, ya. Tapi kalau awak tak kuat, menyebabkan pemikiran awak tak tenang, tak seronok, tak happy, ganggu keluarga, hubungan dengan anak-anak. So, pilih tenang lah, ya. Sebab dalam dunia ini, kita pun kena faham satu benda lah, ya. Dia ada dua benda. Yang pertama, benda yang kita dapat kawal. Yang kedua, benda yang kita tak dapat kawal.
Benda yang kita tak dapat kawal ni, jangan fikir banyak-banyak. Kita tak dapat kawal benda tu. Kita kawal apa yang kita boleh kawal saja. Sebab tu kalau nak tenang, nak happy, nak membangunkan diri sendiri, nak gembira, kawal benda yang kita boleh kawal saja. Polisi kerajaan, kuasa hakim mahkamah, kuasa PBB, semua tu kita tak boleh kawal. Mulut orang nak kata apa, nak fitnah kita ke, nak cakap kasar ke, nak fikir apa ke, otak dia, mulut dia, biar dia. Kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal orang. Kita tak boleh kawal jiran kita. Kita tak boleh kawal aksiden. Kita tak boleh kawal cuaca. Kita tak boleh kawal gempa bumi. Kita tak boleh kawal. Cuma kita buat baik dan serahkan pada Allah je lah. Supaya hati kita tenang. Tapi apa kita boleh kawal? Kita boleh kawal pemikiran kita, perasaan kita, bangun tidur, nak bersyukur ataupun nak mengeluh. Anak-anak kita nak dukung ataupun kita nak pukul. Isteri kita nak duduk minum kopi, cakap tenang-tenang ataupun kita nak marah dia, nak tengking dia. Itulah yang kita boleh kawal. Jadi kawal benda yang kita boleh kawal saja. Dan fokus buat benda kita happy, kita tenang, nanti kita akan lebih baik dan kita dapat menikmati kehidupan. Sebab tu ingat satu benda, selalu saya sebut dalam ceramah-ceramah saya, ya. Hidup ini adalah anugerah, hidup ini kurniaan. Tuhan suruh kita menikmati kehidupan ini. Untuk menikmati kehidupan, kita kena turunkan ego kita. Bila kita turunkan ego kita, barulah kita boleh menikmati kehidupan. Kalau kita ego, bongkak, kita je betul, kita je benar, nak bergaduh orang sana, bergaduh dengan orang sini, rasa kita pegawai, kita bos, ego sebagai suami, ego sebagai bapa, ego dengan dendam, amarah, sombong, kita je betul, kita je benar. Kita tak boleh menikmati kehidupan tu. Sebab keegoan, keangkuhan dan kesombongan kita. Turunkan ego kita, buang semua sifat-sifat negatif pelan-pelan, dan terima apa yang ada tanpa judge, barulah kita boleh menikmati kehidupan. Contoh paling mudah ialah bila kita balik rumah. Jadi kita nak bermain dengan anak kita. Ya umur 5, 6, 7, 8 tahun ataupun remaja kan. Dia nak main dengan anak kita. Bapa main nak lukis, saya suka melukis. Bagus, lukis baik-baik. Jangan salah lukis. Lukis ikut garisan. Anak kita pun, baik bapa, tak seronok awak jadi bos kat rumah. Lepas tu anak kita kata, bapa, jom main kuda-kuda. Awak pun, tak boleh. Bapa mana boleh main kuda dengan anak-anak. Nanti pijak kepala bapa. Bapa tahu, awak tu anak. Anak tetap anak. Bapa ni bapa. Jangan lawan bapa. Ini bapa tahu. Kalau lawan bapa, kalau lawan mak, ini mak, kau tak akan dapat cium bau syurga. Kan? Jadi, dia tak happy tu, dia tak enjoy tu. Yang dapat adalah keangkuhan, kebongkakan, membesarkan keangkuhan, membesarkan kebongkakan, membesarkan sifat-sifat setan, iblis dan diri kita. Tak nikmat tu. Yang dia dapat adalah rasa puas keangkuhan, puas kebongkakan. Dan puas dengan keangkuhan, kebongkakan tu, tak ada penghujung tu. Sebab tetap rasa resah, gelisah, tak tenang. Nak marah lagi, cari salah lagi. Lepas tu cari salah lagi, adu domba lagi. Fikir pula nak jatuhkan dia. Fikir pula macam mana nak hapuskan kawan awak. Fikir macam mana nak malukan dia. Sihan ke awak. Ya? Asyik fikir nak jatuhkan orang je. Nak memburukkan orang je. Nak mempersenahkan orang je. Awak tak boleh menikmati kehidupan tu. Kerja kita pun sangkut nanti. Produktiviti kita pun jatuh. Asyik bergaduh dengan orang je. Sebab tu, untuk menikmati kehidupan, turunkan ego kita, balik rumah, anak kita 5-6 tahun cakap, bapa, saya tengah melukis, cantik tak melukis ni? Kita pun duduk, tengok lukisan dia. Cantiknya lukisan adik, pandainya adik mewarna. Mai kita warna sama-sama. Jadi awak menerap, anak awak pun menerap. Anak awak menerap, awak pun menerap. Turunkan ego. Kalau sama-sama sambil bercerita, gelak-gelak. Turunkan ego.
barulah kita boleh menikmati kehidupan. Ego ni tak boleh menikmati kehidupan lah. Ingat satu benda lah ya. Nyawa kita pun tak tahu sampai bila. Umur kita pun tak tahu sampai mana. Nikmatilah kehidupan ini. Dan anak kita pun semakin membesar. Betul juga dekat office. Nikmatilah kehidupan ini. Seronok. Best. Lepas tu datang anak lelaki awak. Bapak, nak naik kuda, nak naik kuda? Jom naik kuda. Dia pun naik belakang awak. Dia peluk leher awak. Dia tarik rambut awak. Awak pun bergomoy naik kuda. Anak awak bergelak. Bapak lagi, bapak. Jalan-jalan. Lepas tu jatuh. Awak pun gomol perut dia. Dia pun gomol awak. Kakak pun datang lompat. Seronok. Nikmatilah hidup ini. Enjoy lah hidup ini. Turunkan ego. Don't judge. Dan nikmati. Barulah seronok. Sebab keegoan tak akan menyebabkan kita menikmati. Keangkuhan tak akan menyebabkan kita menikmati kehidupan. Sebab tu, macam mana nak menikmati kehidupan? Turunkan ego. Sebab tu, untuk bermain dengan kanak-kanak, anak-anak, jadi kanak-kanak. Jangan jadi bos. Untuk menikmati anak remaja, jadi remaja. Sembang dengan dia pasal K-pop. Sembang dengan dia pasal-pasal ke sekolah dia, sukan dia. Ya? Bagaimana untuk menikmati suami isteri? Jadi suami, jadi isteri yang sebenar-benarnya. Ini mentang-mentang lah awak dekat office bos, dekat rumah pun balik jadi bos. Marah-marah orang. Anak-anak tak suka tu. Isteri pun tak suka tu. Sebab tu saya ada satu klien. Kan, dia dapat, perempuan dia dapat mental health sebab dia kata bapak dia garang, bapak dia komando. Kemarah dia, tengking dia, tak pernah cakap baik-baik dengan dia. Tapi yang heran tu, walaupun bapak dia komando, dia kata mak dia lebih komando tu bapak dia. Mak dia lebih marah, lebih tengking. Sampai dia kata, dia tengok kawan-kawan dia telefon mak dia, sembang dengan mak dia. Mak okey, gelak-gelak dengan mak dia. Dia sendiri nak telefon mak dia. Dia pun dial mak dia. Dia kata, hello mak. Jadi ayat pertama mak dia, kenapa telefon? Buat apa telefon? Kenapa telefon? Itu mak dia tanya, kenapa telefon? Jadi terus tak jadi dia bercerita, letak telefon. Jadi kenapa mak dia kurang kasih sayang, tak jaga anak dia? Dari sisi psychological, mungkin sebab bapak dia pegarang, bapak dia suka komando mak dia, cakap kasar dengan mak dia, tengking mak dia. Lama-lama mak dia pun marah, rimas, tertekan. Dia pun melepaskan perasaan marah tu pada anak dia. Sebab kasih sayang tak penuh. Sebab itulah hidupnya senang je. Apabila kita dapat penuhkan kasih sayang pada diri kita, bermula dengan I love myself tu. Sebab itu I love myself sangat penting. Ramai klien-klien yang ada masalah mental health sembuh dengan I love myself. Merasa kasih sayang Tuhan, I love myself, maka I love myself tu penuh, maka mulalah dia melimpah kepada anak-anak, keluarga, rakan-rakan, sekerja kita. Dasar kasih sayang. Sebab tu hidup kita lebih indah dengan berkasih sayang. Okey, so jelas kan? Okey, sebab itulah tujuan kita berpuasa. Ingat tadi, tujuan kita berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Sebab tu kalau awak puasa, lepas tu kalau orang bising je awak nak marah. Berpuasa menyebabkan awak makin mengamuk. Berpuasa menyebabkan awak makin pemalas, makin hilang integriti, makin banyak tengok cerita porno. Itu tak bagus tu. Ya? Jika berlaku begitu, maksudnya nilai puasa itu tak dapat dalam diri kita. Okey, kejap. Okey, penuhkan. Dah. Okey, sebab itu tujuan Tuhan cipta semua amal ibadat agama, ritual, tujuan dia untuk dapatkan nilai rohani tu. Sebab tu saya sebut banyak kali. Semayang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau awak semayang, tetapi menyakitkan hati orang lain, cakap kasar, fitnah sana, fitnah sini, adu domba, pemarah, tu belum semayang lagi tu. Sebab tu, bagi anak-anak kita lah ya, sampai kita selalu sebut, Amin, dah semayang Zohor. Aminah, dah sembahyang asar. Kita kadang tukar sikit. Amin, dah
mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar? Aminah dah tercegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar, cakap kasar, menipu, adu domba, berbohong. Ya. Okey. Jadi bila kita dah faham ni, maka puasa tu akan menjadikan kita meningkat produktiviti. Kita tak akan ponteng kerja. Kita akan kerja dengan tekun. Kita akan bekerja dengan integriti. Sebab masalah dekat organisasi ni banyak. Semoga puasa ini menjadikan kita lebih tenang. Sebab itu, sorry to say, kalau seseorang itu stres tempat kerja, balik mengamuk, demam, sampai dapat mental health tempat kerja dekat office tu, biasanya bukan sebab kerja tu. Sebab kerja kita boleh buat. Tetapi sebab suasana tempat kerja tu toksik. Bergaduh dengan kawan, adu domba dengan kawan, berpuak-puak dalam organisasi, bos yang pilih kasih. Lepas tu bergaduh sana, bergaduh sini, sampai nak pergi office pun takut. Tak boleh macam tu. Itu tak puasa tu, itu tak solat tu. Sebab dia masih banyak sifat negatif tu. Ada satu pegawai kerajaan ni dia bagi tahu saya. Dia kata, "Prof, saya bila nak pergi ke office tu, saya terpaksa menghadap cermin. Saya kena self-talk dengan diri saya banyak kali. Awak okey, dekat office nanti okey, semua orang takkan ganggu awak. Awak kena buat kerja dengan baik. Semua orang takkan sindir-sindir awak. Awak akan happy, awak akan seronok." Dia pergi kerja sebab dia takut dengan kawan-kawan dia yang toksik, yang berpuak-puak, yang menyindir-nyindir ni. Sian, tak payahlah macam tu. Awak pergi kerja, buat kerja je lah. Habis buat kerja, balik je lah. Ya, tak payahlah jadikan office tu tempat untuk berpuak-puak, bergaduh, memburuk-burukkan orang lain. Nanti hati awak tak tenang tu, tak seronok tu. Jadi tempat kerja tu nanti jadi tapak-tapak neraka, menyebabkan ketak tenangan. Jadi jadikanlah tempat kerja itu syurga, tempat untuk terapi, tenang, happy, seronok. Sindir-sindir belakang, berpuak-puak ini tak baik dalam organisasi. Sebab itu sebab tu macam mana kita nak tahu orang tu tak suka kita? Macam mana nak tahu orang tu tak suka kita? Senang je. Kan, bila awak tak suka dia, itulah dia tak suka awak. Kan? Sebab tu jika awak berpuak-puak, awak tak suka orang tu, awak adu domba orang tu, maka energi perasaan tak suka itu lahir daripada mata, penglihatan, badan awak, akan sampai pada orang lain. Orang lain tu pun tak suka awak tu. Dia tak suka awak tu. Dia tak boleh match energi tu. Tak sama tu. Sebab itu, jangan banyak sangat tak suka ramai orang. Nanti ramai orang tak suka kita. Sebab bila kita tak suka orang tu pun tak suka kita. Jadi macam mana nak tahu orang tu tak suka awak bila awak tak suka dia? Jadi jangan ramai sangat tak suka orang. Sebab itu kadang-kadang Tuhan jadikan kita rasa tak suka orang tu sebab Tuhan nak mendidik diri kita untuk belajar tepis pemikiran negatif, tepis perasaan buruk itu supaya kita dapat rasa bersyukur, menikmati dan akhirnya bina satu rahim dan suka baliklah dengan orang tu. Tapi kalau tak boleh sangat, maksudnya energi ni awak dia tak sama tu. Tapi jangan bermusuhan lah, cuma jarakkan dirilah supaya tak menjadi toksik kepada kita. Sebab dalam kehidupan ini, dalam rakan-rakan sekerja ini, kadang-kadang memang awak tak boleh sama dengan dia. Walaupun dulu dia baik dengan awak, dia kawan awak, minum bersama-sama, buat kerja bersama-sama, gosip bersama-sama, kan? Ya, tiba-tiba mungkin awak naik pangkat ataupun dia naik pangkat, maka Tuhan campakkan kat dia perasaan dengki, iri hati, tak suka, dan kerohanian dia tak dapat tepis perasaan tu, dengki, iri hati, tak suka, tak dapat tepis. Maka masuk dalam pemikiran perasaan dia mula benci awak, tak suka awak, maka dia dah jadi singa tu, dia dah jadi serigala tu.
maka dia akan melukakan awak. Dan awak tetap dengan karakter rusa. Ingat, rusa dengan serigala, dengan singa, tak boleh berkawan. Kalau berkawan, dia akan saling mencederakan. Sebab tu awak kena berpisah. Biarlah singa, serigala berkawan dengan singa dan serigala. Rusa biarlah berkawan dengan rusa, tenang. Itulah kefitrahan alam. Sebab tu kadang-kadang Tuhan memang beri pergaduhan, konflik dan krisis untuk memisahkan kita. Berpisahlah. Energi tak sama, kan? Tapi kalau awak kuat, awak tukarlah serigala, singa kawan awak tu jadi manusia normal, jadi rusa supaya baik-baik. Tapi kalau tak boleh, awak kena menjauhkan diri sebab ada banyak lagi kawan-kawan dalam organisasi yang baik, yang seronok, yang menenangkan awak. Sebab itu, dalam organisasi, kadang-kadang saya beritahu satu benda. Ya? Jika satu orang tak suka awak, no problem, ada 10 orang yang suka awak. Jadi jangan fikirkan sangat kenapa dia tak suka saya, kenapa dia benci saya, kenapa dia adu domba saya. Nanti energi awak habis, awak penat, awak tak boleh tidur malam, awak demam tu sebab fikir yang seorang ni. Fikir yang 10 orang tu yang suka awak. Tak adil awak pada Tuhan. Tuhan beri awak seorang tak suka awak. Tuhan beri awak 10 yang suka awak. Tapi awak asyik mengeluh dengan seorang ni. Awak tak mensyukuri dan tak menikmati kehidupan yang 10 orang ni. Pergi menikmati yang 10 tu. Pergi minum kopi, pergi berjalan, pergi snorkeling, pergi makan sama-sama. Happy life lah, seronok lah ya. Walaupun dia dulu kawan baik awak. Jadi kaedah yang paling mudah untuk menghapuskan, menghindari orang toksik, orang narsisistik dalam hidup awak, ialah abaikan dia, jangan fokuskan dia dan anggap dia tak ada dalam kehidupan dia. Anggap dia dah matilah, ya. Anggap dia tak ada dalam kehidupan ni. Sometimes tu walaupun ahli keluarga kita, ya. Sebab tu hari tu ada satu klien saya. Dia masa kecil-kecil, dia ada traumatik yang teruk lah, ya. Masa kecil-kecil dia kena cabul dengan bapa tiri dia. Daripada dia kecil-kecil lah sampai dia kahwin. Bila dah kahwin baru tak kena cabul dengan bapa tiri dia. Kan? Tapi sampai dia takut. Dia kata mana bahagian badan dia bapa tiri tak pegang. Sampai dia dapat traumatik, mimpi ngeri. Dan dia bagi tahu mak dia marah dia. Mak dia kata, bapa kau baik, jangan bawa cerita. Jangan cerita pada orang lain. Kau cerita pada orang lain, kau bukan anak aku. Kau takkan cium bau syurga. Sangat menyakitkan diri dia tu. Ya? Tapi dia tak tahan. Dia lari rumah makcik dia. Dia lari rumah atuk dia. Dia bagi tahu dekat atuk dia. Lepas tu atuk dia pemarah dekat dia. Dekat bapak tiri dia. Lepas tu bapak tiri dia jadi dendam dengan dia. Selalu pukul dia. Cari semasa saja. Dia salah sikit pukul. Dia masak nasi tak sedap pukul. Sampai badan dia berberak-berak kena pukul. Dan yang paling menyakitkan bila mak dia sendiri pun tak dapat defend dia. Ya? Marah dia. Dan bila dia dah kahwin tu, dia ambil masa 10 tahun tak balik kampung. Sebab bila dia balik kampung, dia akan ditorture lagi, dia akan dihedik lagi, dia akan dimarahi lagi. Masa tu dia kena jauhkan dirilah, ya. Bukan tak sayang, bukan putus asa rahim, tetapi awak kena island myself. Sebab kalau dia balik pun keadaan tak akan lebih baik. Kalau dia balik pun hati dia tak akan tenang dan orang yang buat jahat pada dia pun tak akan berubah jadi baik. Belum masanya lagi. Jadi lebih-baik dia pergi happy dengan keluarga dia, happy dengan family dia, pergi melancong, fokus pelajaran anak dia, bajukan kehidupan dia. Itulah lebih baik. Ya, Tuhan tahulah macam mana hati dan perasaan kita. Sebab Tuhan ini dia tidak pernah menilai kita secara kelompok. Tapi Tuhan maha adil, maha saksama. Tuhan menilai kita individu. Tuhan tahulah perasaan kita, ketika kita, saat kita, hati kita, penderitaan kita. Sebab tu jangan fikirlah penilaian manusia. Fikirlah penilaian diri kita sendiri. Ya. Cuma dia bagi tahu saya, dia bagi tahu, dia WhatsApp jugalah mak dia, ya. Dia ambil khabar, kadang-kadang tu dia pergi hantar duit. Tapi mak dia tetap marah dia. Mak dia tetap tak suka dia.
Jadi dia berhubung secara jauh saja sebab dia tak dapat terima benda yang berlaku pada dia, sebab benda tu sangat menyakitkan dan orang yang buat salah pada dia tu masih tak mengaku kesalahan tu. Sebab itulah hidup ini, nampak saya sengaja cerita tu pada awak sebab kita punya nasib tak sama. Nasib tak sama. Ada orang nasib begitu, ada orang nasib begini. Ada orang berjuang dengan takdir dia begitu, ada orang berjuang dengan takdir dia begini. Sebab tu kita jangan judge orang. Sebab itu, andai kata awak boleh tak ada orang toksik di sekeliling awak, bersyukurlah, nikmatilah kehidupan. Dan bagi orang yang ada toksik yang boleh larikan diri, larikanlah diri. Tapi bagi orang toksik yang tak boleh larikan diri, walaupun ahli keluarga, kesian. Sampailah boleh larikan diri, maka waktu itu fokus kepada yang kita ada, kenikmatan, kesyukuran, kekeluargaan, bangunkan diri kita, bina memori-memori indah, keseronokan. Nanti happy lah, nanti seronok lah. Nasib kita tak sama. Ya? Okey, jadi apabila kita memahami ini, maka fahamlah kita bahawa tujuan Tuhan hidupkan kita dalam kehidupan ini ialah untuk kita buat baik. Dengan buat baik, hati kita tenang. Hati kita tenang melalui kita buat baik. Dan untuk lebih tenang lagi, kita kena buat baik dan kita kena merasakan bahawa yang berbuat baik itu bukan kita. Yang berbuat baik itu ialah kuasa, kehendak Tuhan melalui diri kita. Kerana kita tiada daya dan upaya walaupun satu zarah, melainkan semuanya daya dan upaya Allah. Jadi hidup kita hanya menikmati anugerah dia dan kembalikan kepada Tuhan. Menikmati anugerah dia, kembalikan kepada Tuhan. Ya. Tapi kita tidak boleh pula mencabar alam tu. Itu tak boleh tu. Ya. Sebab itu, mencabar alam ni maksudnya begini. Ya. Kita berdoa pada Tuhan, kita, wahai Tuhan, berilah aku kesusahan, berilah aku hadir orang-orang jahat, berilah aku musibah supaya aku jadi orang yang sabar. Wahai Tuhan, berilah aku musuh, berilah aku keburukan, berilah aku benda-benda yang jahat supaya aku makin sabar, aku makin beriman, aku makin dekatkan diri dengan Engkau, ya Allah. Tak boleh. Jangan. Tak boleh. Jangan. Awak tak boleh berdoa begitu. Itu doa yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan tu. Tak boleh tu. Ya, kalau kita memahami di segi mindfulness, benda tu masih keakuan tu. Benda tu masih keangkuhan tu. Kalau kita dah lebur keangkuhan tu, dia tak ada dah benda-benda macam tu. Ya, sebab Tuhan jadikan kita adalah untuk menikmati kehidupan. Jadi kita menikmati kehidupan, menikmati keluarga kita, menikmati anak-anak kita, menikmati rakan sekecil kita, menikmati gaji kita, pergi berjalan, pergi naik kereta. Tuhan lahirkan kita untuk menikmati kehidupan, mensyukuri. Tetapi andai kata dalam menikmati kehidupan, mensyukuri itu, tiba-tiba ada orang buat jahat pada kita. Maka rasai kejahatan dia, ambil pengajaran, baiki diri dan lepaskan, nikmati kehidupan. Itu tak minta, tapi benda tu akan datang juga. Sama juga kita naik kereta dengan hati-hati, dengan cermat, tak nak langgar orang, menikmati kereta, menikmati pemandangan. Tiba-tiba kat traffic light ada orang langgar kereta kita, gedung kat belakang. Jadi keluar, tengok dia tepuk dahi. Aduh. Sorry, terlanggar kereta. Saya tengok dia gelak. Tak apa, awak pun bukan sengaja nak langgar. Awak pun tak nak langgar. Tapi awak terlanggar. Tak apa. Nah, ambil 200. Pergi betulkan awak punya kereta. Kereta saya tak apa. Dia saya hantar workshop. Ya, kalau awak boleh buat begitu, hati awak tenanglah ya. Hati awak menikmati, hati awak mensyukuri. Tapi kalau tak boleh buat begitu, jangan bergaduh, ya. Jangan tinggikan suara, bincang baik-baik. Nak report polis ke, nak selesai kat sini? Selesai kat sini je lah. Okey. Jadi berapa awak nak minta ganti rugi? Bagi 100 jugalah, yang lebih tu saya tambah. Dia bagi 100, lebih tu tambah lah. Ya. Sebab itu, dalam kehidupan ini, kita hanya menikmati kehidupan, kembalikan kepada Tuhan. Tetapi andai kata berlaku benda-benda buruk, kita akan ambil pengajaran, baiki diri dan lepaskan dan nikmati kehidupan.
Sebab tu dalam formula JNT, hidup ni hanya jalani, nikmati baik dan buruk dan lepaskan tanpa ada apa-apa kemelekatan. Jalani, nikmati baik dan buruk dan lepaskan tanpa ada apa-apa kemelekatan. Sebab bila kita melepaskan, datanglah kenikmatan baru. Bila kita melepaskan, datanglah perkara-perkara baru untuk kita rasa indah menikmati kehidupan. Bila kita tak lepaskan, benda baru tak datang tu. Memori baru tak datang. Orang-orang baik baru, pengalaman baru tak datang. Sebab kita terlekat dengan benda lama. Sebab tu belajar melepaskanlah ya. Sebab tu macam rumah kita lah ya. Rumah kita kalau banyak barang-barang buruk yang kita tak pakai, buku-buku lama, kotak-kotak lama, sampah sarap, almari-almari buruk, barang-barang yang kita tak nak gunakan, kita tak buang, maka barang perhiasan baru tak boleh masuk. Kursi baru, sofa baru, almari baru tak boleh masuk. Semak. Macam itulah pemikiran kita. Jadi benda tak pakai, dah lepas tu buang. Maka masuklah memori baru, sofa baru, perabot baru, medal baru, bunga baru. Nikmati kehidupan. Dah lama besok buang. Masukkan benda baru. Lepas tu lalui, lepaskan. Dah masuk memori baru. Sampailah kita rasa indah, seronok. Sebab tu hidup ini yang paling indah adalah menikmati lah ya. Sebab tu setting balik pemikiran. Hidup ini untuk dinikmati. Hidup ni anugerah untuk dinikmati. Hidup ni kurniaan. Hidup ni kurniaan. Hidup ni anugerah. Hidup ni bukan pinjaman. Jangan setting hidup ini pinjaman. Kalau awak kata hidup ni pinjaman, Tuhan memberi kita pinjam, boleh, tak salah. Ingat, dalam kesedaran, tak ada betul, tak ada salah. Yang ada adalah tahap kepahaman, ilmu tu. Tapi jangan duduk di bawah lah, naik atas. Naik di atas lagi, baru kita tenang. Sebab, kalau kita kata hidup ni pinjaman, maksudnya Tuhan tu kedekut. Orang kedekut saja bagi pinjaman. Sebab dia minta balik. Macam lagu tu kan. Pinjam 100 Nunilam Sari. Pinjam dulu ku bayar nanti. Jadi yang memberi pinjaman ni orang kedekut saja. Dia suruh kita bayar balik. Tuhan tak kedekut. Tuhan maha kaya, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha agung, Tuhan maha kasih sayang. Tuhan memberi anugerah. Tuhan memberi kita anugerah jasad, nyawa, penglihatan, kehidupan sebagai anugerah. Untuk kita menikmati sampai akhir hayat kita. Tak payah pulang balik, menikmati. Sampai akhir hayat kita, nyawa terpisah pada jasad, tamatlah tempoh masa kontrak untuk menikmati tu. Jadi menikmatilah. Kan? Menikmatilah. Sebab Tuhan tu maha kasih sayang. Dia maha memberi anugerah. Nikmati kehidupan ni. Nikmati baik dan buruk tu. Nikmati keluarga kita, nikmati kerjaya kita, nikmati kawan-kawan kita, nikmati ceramah kita. Nikmatilah. Dan lepas habis kita menikmati ceramah ni, besok ada ceramah lagi. Lepas kita menikmati ceramah ni, besok lusa ada ceramah lagi. Pass is pass. Kan? So, hidup kita lebih indah. Okey. Sebab itu, secara simbolik dia, Tuhan ni maha kasih sayang. Sebelum kita lahir kat dunia ni. Sebelum kita lahir kat dunia ni. Kan? Lahir daripada perut mak kita. Tuhan dah alirkan air sungai, ada ikan-ikan berwarna-warni, tanam pokok, buah-buahan, bunga-bunga. Pokok tu pula berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai daun. Buah dia berbagai-bagai warna, berbagai-bagai rasa. Dan ada awan, gunung, ganang, burung, haiwan, udara yang kita sedut. Tanpa dibayar tu sen pun. Sebelum kita lahir kat dunia, benda ni dah ada dah. Sebelum lahir kat dunia, benda ni dah siap dah Tuhan sediakan. Alam seluas alam terbentang ni. Tuhan dah tanam pokok. Tuhan dah bela ikan. Tuhan dah buat semua dah. Sebelum lahir, Tuhan dah beri anugerah dah. Kita lahir-lahir saja untuk apa? Menikmati, mensyukuri, kembalikannya kepada Tuhan dan sedar Tuhan telah buat baik pada kita, maka kita pun berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada orang lain, menikmati, mensyukuri
Sebab tu saya sebut hidup ini untuk dinikmati, hidup ini untuk disyukuri, hidup ini dinikmati. Faham tu? Jika awak kata hidup ni ujian, hidup ni kifarah, hidup ni kesusahan, awak akan dapat benda tu. Dapat kifarah, dapat kesusahan. Maka datanglah orang jahat, naik kereta aksiden, datanglah benda-benda buruk, bergaduh sana, bergaduh sini, adu domba sana. Kesusahan yang tu, kesusahan yang ni, jumpa orang jahat. Sebab awak berfikir dan meyakini hidup ni penuh dengan kejahatan. Sebab tu awak dapat jahat. Dia datang daripada kejahatan pemikiran awak yang bersangka buruk pada Tuhan tu. Maka Tuhan akan beri awak keburukan, beri awak keburukan, beri awak keburukan. Sebab awak sangka buruk. Tuhan akan beri awak keburukan, kifarah. Sebab awak sangka buruk. Sampai awak faham. Bila awak faham, hidup ini anugerah, hidup ini kurniaan, Tuhan tu penuh kasih sayang, barulah ujian tu stop. Barulah kifarah tu stop. Jadi jangan lambat sangat tak faham lah. Nanti macam-macam benda buruk berlaku pada kita. Kan? Cepat-cepat faham lah. Sebab tu bila kita cepat-cepat faham, hidup ni lebih seronok, hidup ini lebih menikmati. Sebab tu bagi orang-orang yang dalam perjalanan spiritual, satu ketika bila dia merasai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dia merasai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan akhirnya kembali kepada bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri, Tuhan sendiri sedarkan tu, lah urat saraf sendiri tu, dia terbuka mata tu. Ya Allah, kurniaannya kehidupan ini, anugerahnya kehidupan ini. Dia pandang gunung nikmat, dia pandang pokok nikmat, dia pandang anak-anak nikmat, dia pandang keluarga nikmat, dia pandang isteri nikmat, bagi anak nikmat. Inilah syurga, inilah bidadari, syurga dunia, nikmatnya alam ni, seronoknya, hilang semua masalah, depression ke, anxiety ke, stres ke. Sebab kita baru tersedar hidup ni untuk dinikmati. Hidup ni adalah anugerah. Jadi jangan tunggu benda tu lambat. Kadang-kadang tu, kan, rasai dulu melalui ilmu, melalui pemahaman, melalui rasa dan praktis dalam kehidupan ini. Okey, jelas kan? Sebab itu sama juga tempat kerja kita. Nikmati kerja itu, nikmati kawan-kawan kita, nikmati bos kita, nikmati tugas kita dengan penuh nikmat, keseronokan, maka semua benda berat akan jadi ringan. Semua benda ringan akan menjadi sangat nikmat dan seronok dan tak ada konflik, krisis dalam pekerjaan kita. Kunci dia ialah rasai kasih sayang Tuhan dan rasai Tuhan memberi kita anugerah dalam kehidupan dan rasai bahawa kita kena menikmati. Dan untuk menikmati, saya sebut kunci dia. Apa kunci dia? Turunkan ego dan don't judge. Turunkan ego dan don't judge, menikmati. Macam mana kita nak menikmati anak kita? Jadi kanak-kanak. Menikmati remaja kita. Jadi remaja. Tapi kita tetap menghormati bos kita lah, ada organisasi. Sebab lah kehidupan ni kena ada alfa. Bukan saja dalam dunia manusia, dalam dunia haiwan, dunia alam ni pun ada alfa. Apa itu alfa? Alfa ni maksudnya satu ketua. Macam dalam monyet, dalam lion, dalam kuda, buffalo. Walaupun nampak semua binatang tu kan, tapi lah binatang ada satu alfa. Alfa ni ketua. Ketua yang jaga semua anak buah dia. Maksudnya kalau alfa ni kata lari, semua lari. Alfa ni kata berhijrah, berhijrah. Alfa ni kata bertahan, bertahan. Alfa ni kata lawan, lawan. Dia akan ikut pada alfa ni. Macam tu juga dalam dunia kemanusiaan. Kena ada satu alfa supaya tempat rujukan, tempat untuk kita dapat menyusun kita punya pergerakan. Itulah lahirnya ketua, termasuklah organisasi. Hormati ketua tu. Itu pun kasih sayang Tuhan tu. Kalau tak ada ketua tu nak ikut siapa? Kalau tak ada ketua, siapa nak arah yang kita kerja? Cuba ketua pula, jangan terlalu sombong, jangan angkuh, jangan melaga-lagakan. Ini dalam organisasi, banyak ketua sibuk nak buat team building untuk satu kat organisasi, buat team building untuk satu kat organisasi. Tapi tak sedar, dia yang memecahkan team building, dia yang pilih kasih, dia yang adu domba staff dia, pekerja dia. Lepas tu bila staff dia berpecah, berpuak-puak, dia buat team building. Dia buat team building, dia yang memecahkan
tim tu dengan pilih kasih, adu domba, berpuak-puak, susun orang dia. Jadi sampai bila nak habis? Ya. Sebab itu ketua tidak boleh pilih kasih. Dan ketua tidak boleh adu dombakan orang lain. Ketua kena menjalankan ketua dengan sama rata, tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Dan ketua kena ada sifat ihsan. Ketua ni adalah ketua. Ketua ni ada dia pegang kuasa. Bila pegang kuasa ni, dia rasa seronok, nikmat. Sebab apa? Pegang kuasa ni seronok, nikmat. Sebab orang datang kat dia. Bos, saya nak minta cuti boleh? Bos, raya ni boleh tak bagi saya cuti? Bos. Bos tolong ni. Bos. Jadi dia seronok orang panggil dia bos. Dia seronok orang agungkan dia. Dia seronok dia rasa dia penting. Sebab itu orang yang suka pegang ketua ni, orang dia tak jadi ketua, dia rasa hidup dia kosong. Hidup dia macam tak ada makna. Dia nak juga ketua tu. Ya. Jadi tak apalah kalau Tuhan anugerahkan awak peranan sebagai ketua, awak memang boleh jadi ketua, menyatu padukan orang-orang bawahan, susun kerja, buat kerja lebih tersusun, anak buah suka awak. Itulah tugas ketua. Tapi untuk melawan sifat kekuasaan, keangkuhan ketua itu, yang boleh meruntuhkan satu saja, itu kasih sayang. Kasih sayang pada semua, kasih sayang tanpa pilih kasih sayang tanpa sebab, kasih sayang tanpa syarat. Sayang semua, tak pilih bulu, sokong semua. Yang mana baik kita sokong, yang mana tak baik kita nasihatkan jadi baik. Yang mana okey, baik dengan kita, kita suka dia. Yang mana tak baik dengan kita pun kita suka, kita bantu, kita tolong dia untuk memperbaiki diri. Jangan berpecah-pecahkan, jangan jadi batu api. Ketua apa macam tu, jadi batu api, memecah-mecahkan anak buah, kemudian garang, tak nak bagi cuti, tekan, sorok fail, naik pangkat dia, tak nak naik pangkat, tak nak sokong, lepas tu menyusahkan dia, bagi kerja lebih-lebih. Ketua apa macam tu? Itu bukan ketua tu, itu dipanggil apa tu, siapa tak? Ya, tak boleh macam tu. Sebab tu, untuk menjatuhkan keangkuhan, keegoan ketua ni adalah saya kasih sayang tanpa syarat. Kemudian kunci dia ihsan. Kita kena ada ihsan. Yang boleh meruntuhkan keangkuhan kekuasaan adalah ihsan. Tengok dia kesian dia. Dia nak cuti raya. Ada tak ruang untuk cuti? Ada. Okey, awak ambil cuti 3 hari. Ni pula. Okey, dia dah cuti 3 hari. Kat office tinggal 2 orang. Awak cuti 1 hari, 2 hari juga boleh. Dan tahun depan tukar pula ya. Macam tu lah ketua. Mengkoordinator, menyusun. Sebab tu sorry to say lah ya. Kadang-kadang tu banyak masalah dalam organisasi. Berpuak-puak, adu domba, pilih kasih, bergaduh. Dia banyak berpunca daripada ketua lah ya. Banyak berpunca daripada ketua. Tapi ketua ni, dia kadang-kadang tak mengaku salah. Dia ego. Susah nak berubah. Jadi ketua kena berubah. Ketua kena baiki diri. Ketua kena ihsan. Ada satu orang tu, staff, dia jumpa saya. Staff organisasi lain lah. Dia jumpa saya, dia menangis dia. Dia kata tahun ni dia tak dapat cuti raya. Dia kata tahun lepas dia kata saya tak dapat cuti raya. Dia kata dah 2 tahun dia tak dapat cuti raya. Dia kata cuti pada hari raya tu, hari raya pertama, kedua, ketiga tu tak dapat. Dia dapat cuti 5-6 hari lepas raya. Yang lain bagi pada orang lain. Dia tak sempat balik rumah mak dia pada hari raya, nak salam dengan mak dia, keluarga dia, sebab dia bekerja, dia kata. Dia kerja security. Pengawal keselamatan je pun sian dia. Lepas tu harap-harap tahun ni saya dapatlah cuti. Dah 2 tahun saya tak dapat cuti pada hari raya. Sebab apa? Bos dia tak suka dia kata. Bos dia benci dia kata. Tapi kan nak berhenti kerja tu, nak kerja apa dia kata. Sebab itu ketua ni ihsan lah. Bila kita ihsan dengan orang, anak buah ingat. Anak buah sanjung. Anak buah masuklah hati tu. Dia akan hormat pada ketua. Dan besok kalau awak jatuh ataupun awak turun, awak tak jadi ketua, awak pencen, dia akan ingat jasa awak. Dia akan pergi minum dengan awak. Dia akan pergi sembang dengan awak. Awak minta tolong, dia datang tolong. Kalau tak, awak ketua waktu kerja je lah.
Orang minum dengan awak terkejut je lah. Waktu awak dah pencen, dah tak jadi ketua, tak siapa nak minum dengan awak. Duduk seorang-seorang kat kedai. Jalan seorang-seorang. Tak siapa nak tegur awak. Tak seronok macam tu. Sebab tu hidup ni paling seronok adalah kasih sayang, ihsan, turunkan ego, nikmati kehidupan. Yang penting kerja dengan betul, kerja dengan amanah, kerja dengan tekun, bersungguh-sungguh. Itu yang paling seronok, itu yang paling nikmat dalam kehidupan kita. Okey, jelas Okey, jadi kita dah faham tadi, sebenarnya yang boleh menyebabkan suasana kerja kita bagus, seronok, nikmat, kerja bersungguh-sungguh, sistematik, ialah kerana nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani yang kita perolehi dalam kehidupan apabila kita terhubung dengan sifat Tuhan. Dan terhubung dengan sifat Tuhan ini ialah kerana nilai-nilai keagamaan kita, puasa kita yang sampai kepada nilai rohani. Sebab tu saya sebut banyak kali, sesungguhnya telah diamanahkan untuk kamu berpuasa seperti mana orang terdahulu. Maksudnya orang dulu pun sama juga, dia kena sucikan diri dia agar kamu bertakwa. Jadi puasa untuk jadi takwa. Takwa ni maksudnya pemikiran dia baik, perasaan dia baik, tindakan dia baik, ilmu yang dia dapat baik, menjernihkan pemikiran dia, dekat dengan Tuhan, maka dia tenang, maka dia terhubung dengan sifat Tuhan. Maka datanglah kasih sayang, ihsan, pemaaf, jujur, bercakap benar, bersungguh-sungguh, kesempurnaan, kemuliaan, semua datang daripada terhubung dengan sifat Tuhan tu. Ya? Tetapi andai kata kita buat puasa tetapi tak ada lahir nilai-nilai takwa, puasa tu sia-sia. Lagi berpuasa masih ada domba. Walaupun berpuasa tapi cakap belakang. Walaupun berpuasa kedekut. Walaupun berpuasa memburuk-burukkan orang lain, jatuhkan orang lain, dengki, khianat. Jadi awak nak apa dalam kehidupan ni? Disia-sialah puasa tu. Sama juga kita beribadat, solat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau awak solat tahajud ke, solat berapa banyak pun, awak solat 24 jam pun, tapi menyakiti hati orang lain, adu domba orang lain, fitnah orang lain, suka melihat orang hancur, mendoakan keburukan pada orang lain, solat tu sia-sia tu. Tak sampai kepada Tuhan tu. Sebab dia tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sama juga, ya. Kawan saya dekat Indonesia, kan? Indonesia ni dia lain sikit dengan Malaysia tau. Indonesia, mereka kalau korban, mereka berlumba-lumba nak ambil kerbau paling besar. Di kampung dia, organisasi dia, negara dia berperebut kerbau paling besar, buffalo paling besar. Sampai harga sampai beratus-ratus ribu. Kan? Contohnya bila besar tu macam seronok lah, macam best lah. Tapi kita ingat juga, Tuhan sebutkan, sesungguhnya daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ketakwaan tu, itu yang sampai pada Allah. Sebab itu bila kita buat dengan takwa, baik. Sebab itu Tuhan dalam hadis disebut, barang siapa yang bersedekah tetapi sebesar emas gunung Uhud, bersedekah sebesar emas gunung Uhud, tetapi tak ikhlas, nak nunjuk-nunjuk, sombong, maka dia tak akan dapat apa-apa balasan. Tetapi barang siapa yang bersedekah sebesar zarah tetapi ikhlas, maka dia akan dapat balasan emas sebesar gunung Uhud. Sebab tu Tuhan lihat nilai-nilai rohani tu. Tuhan nak tengok ikhlas tu, bukan pada benda barang yang kita beri tu. Jadi samalah macam orang tua-tua kita, kan. Saya tengok mak-mak saya, makcik-makcik saya, kan. Orang tua-tua kat kampung tu, bila kita balik kampung, kita jumpa dia, kita salam dia, kita bagi dia duit. Nah makcik, duit raya. Nah atuk, duit raya. Kan? Gelak-gelak dia, saya senyum dia. Dia tarik tangan kita, dia peluk kita. Jadi yang penting bukan nilai tu, tapi
keikhlasan kita, kita ingat dia rasa dia dihargai, disanjung, dia seronok. Jadi beri bukan pada jumlah, beri pada keikhlasan sebab tanda ingatan tu. Jadi bagilah ya. Okey, sama juga macam orang pergi Mekah. Kenapa orang pergi Mekah? Kerana ingin membuang perasaan kesombongan. Sebab tu bila sahabat pergi Mekah, kan? Dia pergi umrah, dia buang semua baju-baju dia, kot dia buang semua pangkat, panggilan Datuk Seri semua tu. Semua orang pakai baju umrah, kain putih yang sama, dilik. Maksudnya, kau Tan Sri ke, kau Datuk Seri ke, kau Raja ke, kau Agung ke, kau Perdana Menteri ke, kau bos ke, kau ketua jabatan ke, kau orang kaya ke, kau orang miskin ke, lenyap. Kita hanya manusia biasa yang sama saja. Dalam diri kita, dalam diri awak, dalam diri dia, semuanya kekuasaan Tuhan. Kita hanya makhluk Tuhan. Kita hanya hamba Tuhan. Yang menghubungkan kita hanya kasih sayang saja. Itu tujuan ke Mekah. Untuk buang keangkuhan, kesombongan supaya kita sama rata. Tapi ada juga yang pergi Mekah tak dapat tu. Kesian. Lagi bertambah pula keangkuhan dan kesombongan dia. Sebab saya pernah buat kursus. Rustia tu panggil nama peserta kursus. Dia kata, Rahim bin Abu Bakar, diam je. Rahim bin Abu Bakar. Mana Rahim bin Abu Bakar? Diam je. Lepas tu kawan dia bisik Rustia. Tuan Haji Rahim, dia bawa balik Mekah. Bawa balik haji, Tuan Haji Rahim. Oh, minta maaf. Tuan Haji Rahim bin Abu Bakar. Baru dia bangun. Ya. Jadi pergi ke Mekah, naik haji itu bukannya mengurangkan dan membuang keangkuhan, keegoan dan kesombongan. Tapi menjadi lebih angkuh, lebih sombong dengan nama, panggilan. Tak boleh tu. Ya. Biarlah Tuhan panggil kita sajalah ya dekat langit. Kat bumi ni kita manusia biasa sajalah ya. Okey. Jadi sama juga ya. Kita kena buat baik ya. Contohnya ada satu artis tu dulu ya. Saya tak ingat nama dia. Dia macam mana dia pergi cium Asjarul Aswad tu. Batu putih tu. Dia pergi tolak sana, tolak sini, pijak sana, pijak sini untuk pergi naik kat batu putih tu. Asjarul Aswad tu untuk peluk, untuk cium kan. Tuhan memandang, Tuhan menilai. Kita pijak orang lain, kita tolak orang lain, kita halang orang lain, kita pijak orang lain, kita pijak orang lain, kita halang orang lain, kita tolak orang lain, kita sakitkan hati orang lain untuk bertemu Tuhan. Macam mana nak sampai pada Tuhan tu? Kasih sayang hilang tu. Ya, sebab tu buat baiklah dalam kehidupan. Tuhan menilai hati kita, Tuhan menilai ketakwaan kita. Sebab itu contoh yang paling mudah dalam hadis tu yang kita kena ambil pengajaran lah ya. Dulu kisah seorang lelaki. Dia jalan-jalan, tiba-tiba dia nampak rumput duri di atas, di tengah jalan. Dia pun risau, nanti duri ni orang pijak, kaki luka, masuk hospital, masuk kuman, kesian nanti duri ni bahaya, menyusahkan orang lain. Dia pun ambil duri itu dan buang daripada tengah jalan. Dan kerana perbuatan baik dia, maka Tuhan telah mengampunkan dosa dia dan dia masuk syurga. Jadi sebab apa dia masuk syurga? Bukan sebab amal ibadat dia dekat Mekah, bukan sebab dia solat, bukan sebab mengaji, bukan. Tapi sebab hati dia jujur, hati dia baik, hati dia ikhlas, jujur, baik, dan dia seronok buat kebaikan tu, dia seronok buat kejujuran tu. Dia buang duri dekat tengah jalan raya, itu kasih sayang tanpa syarat tu. Itu kasih sayang tanpa pilih kasih tu. Dan itu kasih sayang tanpa sebab tu. Jadi buat baik sajalah dalam kehidupan ni. Dan sedar bahawa Tuhan yang membuat baik melalui jasad kita, kerana kita tiada daya dan upaya walaupun satu zarah, melainkan daya dan upaya Tuhan. Jadi ingat, itulah yang kita rasa nikmat, itulah yang kita rasa seronok. Sebab tu saya dulu pergi ke masjid nak tarawih. Saya pergi lewat sikit.
Lepas ambil sembahyang sejalan. Saya jalan lain dengan itik. Jalan lain dengan itik. Tiba-tiba ada orang tu agak nak cepat, dia langgar saya kat belakang, nak jatuh saya. Kan? Dia kejar-kejar nak pergi solat, nak duduk di saf depan, tapi dia langgar saya. So macam mana Tuhan nak memandang tu? Macam mana Tuhan nak menilai tu? Tak boleh, kasih sayang tu hilang. Sebab itu buat baik, jadi baik, tenang, seronok, nikmati kehidupan. Nanti hati kita seronok, hati kita lebih tenang tu. Ingat, dengan berbuat baik, hati kita tenang. Sebab itu kalau kita cuba bawa banyaknya ibadat kita, banyaknya amal ibadat kita, maka Tuhan akan timbang dengan neraca keikhlasan. Sebab itu ada satu kawan saya, orang taman saya, ni buat pedoman pada kita lah ya, bukan kita nak jatuhkan ataupun burukkan mana-mana pihak. Dia perempuan, dia pergi bulan puasa, dia pergi tadarus Quran ramai-ramai. Ya. Lepas tu dia kata kat saya, Aziz, akak tak nak masuk dah tadarus Quran tu. Akak tak nak pergi dah. Kenapa? Sebab kebanyakan yang pergi tadarus Quran tu baca sedap-sedap, baca mendayu-dayu. Kemudian bila akak baca salah, kemudian dia kata akak baca tak sedap. Diorang baca sedap. Jadi akak tak nak pergi dah, akak malu. Sebab semua tu baca mendayu-dayu, sedap, berlagu-lagu. Jadi apa maksudnya? Ya, tadarus Al-Quran itu menjadi alat medan untuk menunjukkan siapa baca paling sedap, siapa paling alim, siapa yang paling pandai mengaji, dan merendahkan orang yang tak pandai mengaji, yang kesalahan, yang suara tak sedap, yang garau. Maksudnya nilai-nilai kerohanian tu dah hilang tu, keberkatan dah hilang tu. Bukan itu tujuan kita tadarus Al-Quran. Sebab kita nak mengkaji ayat-ayat dan mengambil pengajaran masuk dalam pemikiran urat saraf tulang kita tu. Tak semualah ya, tapi ada jadi begitu kesian kat dia. Terutama yang kat taman-taman perumahan tu kan. Makcik-makcik tu kesian kadang-kadang ya. Lepas tu geng-geng tu jugalah. Yang serigala dengan serigala. Kalau awak rusa, pergilah berkawan dengan rusa. Sebab tu kita kena ingat, Tuhan memandang kepada kerohanian, nilai-nilai, kasih sayang. Itulah yang menyebabkan kita sampai pada Tuhan. Sebab tu sampai pada Tuhan bukan pada telekung, bukan pada jubah, bukan pada janggut, bukan pada anak enter, bukan. Sampai kasih sayang Tuhan adalah nyata sifat kasih sayang dalam diri kita. Pemikiran, perasaan, jasad kita penuh ihsan, berbantu, menolong orang lain, tenang, happy. Itulah sampai pada Tuhan. Itulah sampai pada Tuhan. Sebab tu Nabi Muhammad sebut akhlak yang mulia, berbuat baik. Sebab itu kalau kita dengar satu hadis qudsi tu kan, yang kisah Nabi Musa tu. Nabi Musa ni dia ada satu kelebihan, iaitu dia dipanggil kalamullah, ataupun dia boleh berbicara dengan Tuhan. Nabi Musa ni, Nabi Musa kalamullah dipanggil. Okey, dan dia suka bermunajat pada Tuhan, Nabi Musa. Dan satu hari itu Nabi Musa bermunajat pada Tuhan, maka Tuhan pun bercakap pada Nabi Musa ni. Dia kata, "Wahai Nabi Musa, aku lapar, berilah aku makan." Terkejut Nabi Musa. "Ya Allah, Engkau kan Tuhan yang maha tinggi, Tuhan alam semesta, macam mana kau boleh lapar, wahai Allah?" Allah kata, "Hamba-Ku sedang lapar, pergilah beri dia makan. Aku ada di sisinya." Jadi maksudnya apa? Tuhan suruh kita buat baik dengan makhluknya. Berbuat baik dengan makhluknya, itulah berbuat baik dengan Allah. Sebab Allah ada pada sisi setiap makhluknya. Betul? Nabi Musa bermunajat lagi. Allah pun bercakap pada Nabi Musa lagi. "Wahai Nabi Musa, wahai Musa, aku sakit, melawatlah aku," kata Allah. Terkejut Nabi Musa. "Ya Allah, Engkau kan Tuhan alam semesta, macam mana kau boleh sakit? Hamba-Ku sedang sakit, melawatlah dia, tenangkanlah hati dia."
aku ada di sisinya. Jadilah hidup ni Tuhan nak suruh apa? Tuhan suruh kita buat baik sama manusia, buat baik bersama alam. Itulah tujuan Tuhan hidup dengan kita. Dan semua amal ibadat, puasa, haji, solat itu untuk capai tahap kebaikan. Hati kita suci dan murni. Buang keangkuhan, buang kesombongan, buang kebongkakan. Itulah tujuan. Tapi kalau tak sampai tujuan itu, kita semayang, kita solat, kita mengaji, kita hafal Quran, hafal doa-doa, tapi menyakitkan hati orang lain, membiarkan jiran-jiran kelaparan, bergaduh dalam ahli keluarga, berebut harta pusaka. Jadi amalan tu semua sia-sia saja sebab tak sampai kepada Tuhan. Jadi kita kena ingat balik tujuan kita hidup dan kita kena faham balik nikmat dan anugerah dan tujuan Tuhan hidup dengan kita dalam kehidupan ni. Sebab tu simple je. Kalau kita rasa Tuhan hidupkan kita untuk buat ibadat atas sejadah, buat ibadat dalam gua, buat ibadat. Bukan. Tuhan hidupkan kita adalah untuk menjadi cahaya kepada alam. Kita buat ibadat, dapatkan ketenangan diri, dekatkan dengan Tuhan. Lepas tu kita kena keluar, buat baik dengan orang lain, tolong orang lain, mudah orang lain, beri makan pada orang miskin, tenangkan anak-anak yatim, buat itu, buat ini. Jadi kita makmurkan alam. Sebab itu, jika kita faham ini, ibadat ada dua yang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah ibadat ritual. Ibadat ritual solat, semayang, haji, mengaji Quran. Ini dipanggil solat ritual, solat keagamaan. Ibadat keagamaan, ibadat ritual. Dan satu lagi dipanggil ibadat kehidupan. Ibadat kehidupan adalah yang kita buat 24 jam sehari dalam pemikiran, perasaan dan kehidupan kita. Macam mana kita senyum dengan orang lain, sabar tak ada duit, dapat gaji, kita keluarkan RM10 sedekah pada orang miskin, kita tenang bila sabar, kita senyum dengan anak kita main dengan anak kita naik kita dekat belakang, kita senyum gelak-gelak dengan isteri kita buat kopi untuk isteri kita masak dengan penuh kasih sayang, jamu anak-anak kita makan, sapu sampah, vacuum, buat kerja, layan customer baik, dengan bos buat documentation dengan penuh kasih sayang, menikmati. Itulah ibadat kehidupan. Dan ibadat kehidupan itulah praktis sebenar untuk penyucian jiwa. Di samping ibadat ritual. Jadi jangan terperangkap dalam ibadat ritual semata-mata. Buat ibadat dalam kehidupan. Ibadat kehidupan itulah 24 jam yang kita buat hari-hari. Sebab tu kalau kita faham balik kan, kita solat subuh. Solat subuh pukul berapa? Solat subuh katalah pukul 6. Lepas tu solat zuhur 1.30. Jadi pukul 6, 1.30 tu ada masa 13 jam setengah. Di 13 jam setengah tu nak buat apa? Solat subuh katakanlah 5 minit, 10 minit, 15 minit. Kalau nak buat witir lah, buatlah witir. Buat witir pula. Buatlah duha pukul 8, 8.30. Katalah duha berapa minit? Katalah 10 minit. Habis waktu lain tu, yang 13 jam tu, subuh sampai zuhur tu nak buat apa? Nak ibadat apa? Itulah dipanggil ibadat kehidupan. Sentiasa rasa hati kita terhubung dengan Allah, dengan Tuhan, menyedari bahawa Allah yang memperlihatkan kita, Allah yang berbuat baik melalui jasad kita, Allah yang melayan tetamu, Allah yang bercakapkan baik-baik, nikmati kehidupan, bersyukur, kembali kepada Tuhan. Itulah ibadat kehidupan. Tak putus-putus kita terhubung dengan Tuhan. Dan anda kata kita mati, setiap saat, setiap ketika kita ingat kepada Tuhan. Dan anda kata kita lupa pun, maka lupa tu pun adalah kuasa Tuhan juga yang melupakan. Ingat je lah. Maka nikmat dan damai kita dalam kehidupan. Okey, sebab itu tajuk pada hari ini ialah bagaimana Ramadan tu berkat. Sebab Ramadan ini bulan latihan untuk kita training diri kita membuang sifat-sifat negatif, hubungkan balik diri kita dengan Tuhan, memaknai balik makna-makna kehidupan, makna ibadat, makna terhubung dengan Tuhan tu. Faham balik hidup ni kurniaan, hidup ni anugerah.
Lepas tu, bagaimana kita membuang keakuan, kesombongan pada diri kita. Dan akhirnya kita terhubungkan dengan Tuhan dan kita praktis ibadat wajib dan ritual dan kita praktis ibadat 24 jam. Iaitu berbuat baik yang Tuhan pandang sehinggalah habis akhir hayat kita penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kenikmatan dan kata seronok dan nikmat, dan itulah tanggungjawab kita dalam kehidupan. Itulah khalifah. Lepas tu kalau faham konsep ni, itulah khalifah. Iaitu khalifah ni adalah orang yang dilantik. Nah, dia macam wali ataupun wakil. Wakil Tuhan, wakil untuk menyatakan sifat-sifat Tuhan, wakil untuk menyatakan kasih sayang Tuhan, memudahkan, melancarkan dalam kehidupan ini. Maka nikmatilah kehidupan ini tanpa keluh kesah, tanpa merungut, kerana hidup adalah untuk dinikmati. Jadi, ingat tadi yang saya sebut bahawa dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ni bulan yang berkat, bulan yang suci, tetapi datanglah 1000 bulan, datanglah berapa banyak pun Ramadan, tapi kalau kita tak nak mensucikan jiwa kita, tak nak dapat ilmu, pengetahuan baru yang memaknai kehidupan, Ramadan tu sia-sia je. Jadi dapatkan ilmu baru. Dan bersihkan jiwa kita. Dan ingat satu benda juga, bahawa Allah Tuhan itu adalah Maha Suci dan hanya dapat dicapai dengan kesucian jiwa saja. Maka apabila kita bersihkan diri kita, kita sucikan jiwa kita, maka kita akan dapat mencapai kesucian Tuhan. Maka nanti Tuhan akan terbitkan nilai-nilai murni, ilham-ilham murni, sifat-sifat baik, penuh kasih sayang, ihsan pada diri kita tu. Jadi bila kita buat pembersihan, kita faham melalui pembersihan dalam bidang ilmu, dan kita praktis pembersihan dalam kehidupan, dan kita duduk kepada la haula wala tu, biasanya ramai orang cakap dengan saya tu, Prof, saya dapat ilham murni, saya dah faham tentang ilham murni, saya dah faham titik bertemu titik tu. Jadi teruskan nikmati kehidupan sajalah, ya. Ilham murni ni adalah satu ilham yang sangat halus, yang sangat suci, lahir pada diri kita sebab kita membersihkan daripada kesombongan, keangkuhan tu, dan kita merasai kita tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Allah. Jadi kesannya kita tenang. Bila kita tenang tu, Tuhan mengilham kita buat itu, buat ini, jumpa orang tu, jumpa orang ni, semua masalah selesai. Walaupun hutang awak berapa banyak pun, pasti ada jalan penyelesaian. Walaupun anak awak ada masalah apa pun, pasti ada jalan penyelesaian. Walaupun awak sakit depression ke, anxiety ke, PTSD ke, masalah keluarga ke, suami ke, isteri ke, pasti ada jalan penyelesaian. Pasti ada. Kuncinya adalah ketenangan. Dan ketenangan datang apabila kita membersihkan jiwa kita daripada keangkuhan, kesombongan, dan merasai keberadaan dan kekuasaan Tuhan pada diri kita, dan total surrender, nanti kita tenang. Sebab itu, total surrender, jika nak memahami lebih lanjut, ialah kita kena memahami 4 benda. Iaitu yang pertama, memahami, meyakini Tuhan tu Maha Berkuasa. Yang kedua, Tuhan tu Maha Kasih Sayang. Yang ketiga, Tuhan Maha Dekat. Yang keempat, Tuhan Maha Mengurus. Nanti hidup kita lebih tenang tu. Sebab dalam total surrender, apabila kita meyakini dan memahami dan merasai, ada satu kuasa yang maha agung. Kuasa yang paling agung. Kuasa yang semua orang, semua diri kita, setiap zat tertakluk pada kekuasaan itu. Dia Maha Kasih Sayang, Dia Maha Dekat, Dia Maha Berkuasa, Dia Maha Mengurus. Serahkan pada Tuhan. Tuhan tak pernah salah urus. Maka hati kita makin tenang, makin lapang dan selamat. Seolah-olah macam bayi dalam pelukan ibu tu. Tenang, seronok, nikmat, damai. Tidak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Tidak ada konflik yang tak boleh diselesaikan. Tidak ada orang jahat yang boleh mencederakan kita, menyakiti hati kita. Kan? Siapa yang nak lebih lanjut ujung minggu ni, satu Ahad saya buat webinar Mindfulness Love Therapy. Dia akan belajar benda ni lebih jelas lah, ya. Boleh tengok iklan tu dekat saya punya Instagram, dekat TikTok, dekat FB, ya. Bengkel MLT Special Ramadan. Kalau minat lagi nanti boleh pergi persijilan penuh 12 jam latihan.
Sekali dengan praktis tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Kerana hidup hanya bermakna jika kita memaknai kehidupan. Memaknai kehidupan, kita dapat ilmu, pengetahuan baru yang memberi kesedaran dan makna dalam pemikiran, perasaan dan jasad kita. Jadi persepsi kita berubah. Dan kenikmatan dan anugerah itu berubah. Maka dia akan menarik berbagai benda-benda baik berlaku dalam kehidupan kita. Hidup untuk dinikmati, semuanya adalah kasih sayang Tuhan. Okey? Okey, Rostia. Dah pukul 12 dah. Okey, Prof. Alhamdulillah, bersyukur atas sesi perbincangan itu. Rasa macam tak cukup.